Jadi sebelum Nazman hilang lagi, saya nak mengalu-alukan Saudara Nazman, boleh bagi sepatah dua kata, insyaAllah sekadar pengenalan kita malam ni. Mungkin ramai yang dah kenal dan mungkin juga ramai yang belum mengenali Nazman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Papa Berry Waalaikumsalam. dan Nurul Islam, Wabi Baira dan semua rakan-rakan. Boleh dengar ke audio? Boleh. Ya, sangat cantik. Saya minta maaf banyak-banyak sebab dah banyak tempat lari, akhirnya somewhere in Kota Baru ni ada tempat yang kita rasa ada lain sikit kejap. Dan kita ucap Boleh terima tak kasih. kita salahkan Fahmi Fadil? Kita salahkan Fadil boleh? Tak salah dia sepenuhnya lah. Jadi terima kasih sebab sudi jemput pada malam ni untuk share beberapa perkara lah. Cuma nak tanya Papa Berry dan Nurul Islam, kita nak cut sikit ke benda yang nak sembang ataupun boleh follow the flow lagi? Tak apa, boleh. Flow je, flow. Teruskan je. Okey. Baik. Terima kasih Nazman atas introduction tadi. InsyaAllah kita akan terus pergi kepada topik kita pada hari ini, iaitu soalan yang sentiasa dimainkan oleh Walanun ni. Jadi kita nak tanya soalan tu kepada saudara Nazman, dan saya yakin semua yang ada dalam viral live kita pada malam ini pun nak tahu tentang isu yang ditimbulkan. Benarkah Kelantan itu gagal? Jadi silakan Papa Berry. Okey, kita ada banyak soalan dan saya ada dapat satu soalan pun tadi, tapi soalan yang ditanya oleh penonton ni saya KIV kejap lagi. Cuma saya nak mulakan satu benda lah. Semua orang tahu, macam saya sebutkan tadi, Kelantan telah berada di bawah kepemerintahan ulama, pemerintahan PAS bermula sejak tahun 1990 ketika PAS bersama-sama dengan Semangat 46 menyaksikan Tuan Guru Ni Aziz yang pada ketika itu merupakan Mursyid Al-Ampas menggantikan Tuan Guru Yusuf Rawal almarhum sebagai menteri besarnya. Dan berterusanlah selama lebih daripada 20 tahun sehinggalah pada tahun 2014 ketika pemergian beliau dan kemudian digantikan oleh Ustaz Mat Yaakob, Datuk Mat Yaakob yang bertahan mentadbir Kelantan dari 2014 hinggalah ke tahun ini dan insyaAllah pada tahun-tahun mendatanglah. Baik. Jadi, kita nak jawab secara keseluruhan lah. Kita ambil secara rangkuman saja jawapan daripada Nazman dari sudut kewangan negeri. Sebab biasanya kalau kita cerita tentang bagus atau tidak bagus negeri ini, kita tengok dari segi tentang dia punya pengurusan kewangan dia macam mana. Prestasi JLC macam mana. Pentadbiran negeri ni macam mana. Kan? Benda-benda yang core. Benda ini yang sama kita tanya pada Nurul berkenaan dengan Terengganu pada minggu lepas. Sebab ini adalah merupakan asas nak tahu adakah negeri itu bagus pentadbirannya, tata kelolanya ataupun tidak. So boleh tak Nazman boleh terangkan tentang perjalanan pentadbiran kerajaan negeri ini dari segi JLC, pentadbirannya, pengurusan kewangan dan sebagainya. Adakah bagus? Adakah ada benda yang lebih dibaiki? Adakah berjaya ataupun adakah gagal ataupun kita masih lagi dalam perjalanan untuk menuju ke arah kejayaan? Sila Nazman. Baik Papa Berry. Secara ringkas, Kelantan kita rakyat 1.9 juta rakyat kita keseluruhan. Dan daripada 1.9 juta ni 97% lebih lah adalah warga negara yang tinggal di Kelantan. Dan daripada jumlah itu juga 96% adalah Melayu Bumi Putera lah, termasuk orang asli. Secara ringkas, yang ramai sudah tahu dan ramai orang jemu nak dengarnya adalah Kelantan ni kita surplus hampir 6-7 tahun dah berturut-turut dah. Start 2017 kita surplus 38.2 juta, 2018 40.4 juta, pada 2019 445 juta, 0.69. Kenapa 400 juta lebih? Sebab Tuan Dr. Mahathir ada bagi 400 juta. Yang korang kata kami beli Mercedes tu lah. Tapi hakikatnya duit tu lebih surplus di dalam akaun kerajaan negeri. Kemudian pada 2020 45.44 juta dan juga pada 2021 47.61 juta. Termasuk tahun lepas pun dalam 40 juta lebih juga. Jadi ada orang cakap kalau duit lebih tak bagus. Duit lebih ni bermaksud kau tak belanja duit tu untuk pembangunan rakyat. Yang ni kami nak jawab juga salah. Sebab cara pengurusan kami ini pertama sekali dipuji oleh Tuanku Sultan Kelantan yang mengatakan dia cukup berpuas hati dan mengikut maklumat yang Tuanku titah dalam beberapa tempoh yang lepas, dia cakap dalam 100 juta lebih setiap tahun secara puratanya kami belanjakan untuk pembangunan fasiliti dan juga infrastruktur di negeri Kelantan untuk kebajikan rakyat. Jadi tidak timbul punya duit itu lebih sebab tak guna untuk rakyat. Tak, kami dah guna, selepas guna semua masih lagi ada surplus. Maksudnya perbelanjaan itu masih lebih dengan jimat cermat yang kita buat. Dan untuk makluman sahabat-sahabat juga, kita Kelantan beberapa kali menerima anugerah
pengurusan kewangan accountability. 99.9%, 99.9% pengurusan kewangan Kelantan. Start 2017 lagi oleh laporan. Nazman, siapa bagi ke Syok sendiri? Tak, ini bukan orang bagi, ni ketua pengarah audit negara. Maknanya bukan Syok sendirilah. Bukan Syok sendiri Okey. Maksudnya kewangan kita tu diurus dengan cara accountability bertahun-tahun lamanya dan mendapat 99.9. Dia nak bagi 100, takut nampak sangat 100. Jadi dia kuranglah 0.01. Baik. Itu dari segi saya sebut dari segi surplus dan juga pengurusan, yang mana audit negara setuju, puji dan bagi anugerah, dan Tuanku Sultan pun puas hati. Okey, baik. Dari segi KDNK Kelantan bermula 2010 lagi, kita meningkat 4.9%. 2011 ni paling tinggi, 7.1% 2011. Kemudian 2012 5.2, 2013 3.3, 2014 5%, 2015 3.5, 2016 4.8. Ringkas 2019 kami Kelantan 5.3. 5.3 ini kami ni secara puratanya lebih tinggi daripada peningkatan KDNK nasional. Nasional pada 2019 hanya 4.3 saja. 4.3. Jadi Kelantan kita lebih 1%, 5.3. Dan apabila masuk tahun COVID 2020, Malaysia peningkatan dia negatif 5.6, tetapi Kelantan kita ni negatif 1.1. Maksudnya kita masih lagi tinggi berbanding kadar purata nasional. Dan negatif 1.1 ini di zaman COVID ini adalah yang kedua tertinggi di Malaysia selepas Labuan. Maksudnya yang nombor satunya wilayah Persekutuan Labuan negatif 0.5, Kelantan kita negatif 1.1, nombor dua paling tinggi di Malaysia. Jadi orang kata kami tak reti merintah, tak ada peningkatan, tak ada pertumbuhan, tapi data menunjukkan sebaliknya. Kami nombor dua di dalam negara pada 2020. Data ni siapa keluarkan, Azman? Nanti dia kata lagi Syok sendiri ni, wala on Syok sendiri. Siapa dia keluarkan data ni? Tolong. Betul. Semua ni benda audit negara semua. Boleh rujuk open source. Korang boleh buka open source, boleh rujuk laporan ketua audit negara. Baik. Dan pada 2020 juga di zaman COVID tu Kelantan sudah. Dengan Syok terkeluar pula kan. Tapi nak rangkumkan, nak beritahukan sini bahawa prestasi Kelantan adalah sangat-sangat bagus sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Bukan dikabarkan sebagai negeri yang tak, kerajaan yang tak pandai memerintah dan sebagainya. Tapi inilah dia, inilah Kelantan sebenarnya. Mereka cukup pandai merintah. Tengok, kita cuba Nazman masuk, kesian dia. Ini masalah Fahmi Fadzil. Tolong Fahmi Fadzil. Daripada you nak hantar radio car dekat Bogang, selesaikan masalah infra dulu. Sila Nazman. Okey, baik. Yang tu kalau kita sembang di atas numbers sajalah. Tapi orang akan cakap, engkau sembang numbers, tapi rakyat happy ke tak? Baik, kami nak sebut bahawa dua daripada majlis daerah kami di Kelantan ni, majlis daerah Jeli dan satu lagi majlis daerah Kuala Kerai ke mana, diisytiharkan juga sebagai rakyat yang paling bahagia di Malaysia. Maksudnya yang ni pun bukan kami Syok sendiri, ini daripada kementerian dan juga disahkan bandar paling bahagia, dua bandar di negeri Kelantan. Baik, saya cakap pasal kuasa beli rakyat Kelantan. Pemilikan aset kediaman. Pemilikan aset kediaman ni bermaksud dalam pemilikan rumah sendirilah. Kelantan kita ketiga tertinggi di Malaysia, iaitu sebanyak 84.7% rakyat Kelantan memiliki rumah sendiri. Betul. 84.7. Jadi kami ni secara puratanya di Malaysia kami tempat ketiga selepas daripada Terengganu dan juga Sarawak. Ini data pada 2019. Baik, itu nak cakap kuasa beli rakyat negeri kami yang boleh beli rumah sendiri, boleh bina rumah sendiri. Baik. Dari segi kuasa beli lain, yang kita bercakap dari segi orang panggil logistik ataupun pergerakan dalam domestik, pada bermula 2019, Kelantan ini menjadi antara lapangan terbang yang antara yang tersibuk di Malaysia. Kita ada 60 pelepasan penerbangan keluar, 60 sehari. Jadi mungkin benda ni saya rasa di mana-mana lapangan terbang antarabangsa, baik Kuantan ke, baik Kuala Terengganu, dan pada waktu itu Pulau Pinang pun ada ketinggalan sikit daripada Kota Baru. 60 penerbangan sehari keluar. Yang keluar ni saya rasa bukan orang yang duduk Manchester, ni orang Kelantan juga yang keluar. Dan sebagainya. Hidup Manchester. Baik, dan juga lapangan terbang kami di Kota Baru ni, lapangan terbang Sultan Ismail Petra ini menjadi satu-satunya lapangan terbang yang ada di Malaysia daripada 19 lapangan terbang yang ada yang membuat penerbangan terus. Kota Baru Kuching, Kota Baru Kota Kinabalu, Kota Baru Senai Johor, Kota Baru Penang, Kota Baru Langkawi.
Ada 19 lagi airport lain di Malaysia tak buat benda tu. Tapi kami buat Ya. sebab permintaan rakyat Kelantan tinggi untuk perkara ini, untuk keluar dari Kelantan, untuk bisnes dan sebagainya. Saya rasa itu untuk permulaan dululah. Wallahualam. Terima kasih Nazman. Saya rasa fakta yang Nazman kemukakan tadi memang ramai komen di bawah. Dia kata tepat sekali. Dia kata tepat dengan keadaan realiti semasa. Dan saya nak tambah sikit tentang apa yang Nazman sebut, pengurusan kewangan. Daripada tahun 2013 saya cek laporan audit Ketua Audit Negara bahagian kewangan, laporan kewangan daripada 2013 hasil kerajaan negeri 378 juta, kemudian naik 400 juta, 2015 400 juta, lepas tu 490 juta, naik 581 juta, lepas tu naik 586 juta sehingga 2018 tanpa royalti, tanpa wang hisan. Kerajaan negeri berusaha setiap tahun meningkatkan pendapatan dia. Dia cari sumber pendapatan tambahan dan sebagainya. Dan seperti Nazman sebut, surplus, perbelanjaan berhemah, dan tidak ada perbelanjaan yang mengarut dan sebagainya. Dan kalau kita tengok realiti sebenarnya, seperti YB Waira sebut tadi, kerajaan pusat daripada dulu lagi seakan-akan cuba membuli kerajaan negeri Terengganu, kerajaan negeri Kelantan kerana lain parti dengan menafikan hak royalti. Saya terbaca satu fakta, sehingga 2017 sepatutnya kerajaan negeri Kelantan diberikan 1.3 bilion ringgit. Dan yang diberikan, yang disebut Nazman 2019, 2020, 2021, 2019 28 juta, 2020 200 juta, 2021 200 juta. Ini semua adalah wang ihsan, dia bagi sikit je. Kan? Sepatutnya banyak lagi yang sepatutnya diberi. Kalaulah kerajaan negeri Kelantan tidak dinafikan benda ni, peruntukan ataupun royalti yang sepatutnya mereka terima, mereka boleh buat banyak lagi pembangunan. Sebab apa Betul. saya sebut? Okey, saya tunjuk sebagai contoh. RMK 10. Kerajaan negeri telah diberikan peruntukan dan berjaya menyiapkan 99.2% projek fizikal. RMK 11. 99.6% projek fizikal yang diberikan dia selesaikan. RMK 12 98.3%. Dan ini RMK 12 ni sampai 2025 tapi dia dah siapkan. Maknanya Kelantan ni dia macam ikan lapar tau. Bila bagi je dia terus siap. Jadi kerajaan negeri Kelantan sebenarnya kalau diberikan peruntukan, kalau diberikan ruang, insya-Allah kita yakin pembangunan akan lebih maju. Jadi kerajaan negeri pusat, terutamanya Papanon, jangan nafikan hak rakyat Kelantan. Anda bukan nafikan hak kerajaan negeri, bukan nafikan hak PAS, tapi menafikan hak rakyat Kelantan. Baik, kita pergi pada yang seterusnya, Saudara Nazman. Kita cakap isu air teh lah. Air teh. Orang kata kalau nak minum air teh, pergi Kelantan. Jadi ini satu bentuk sindiran ataupun modal politik yang digunakan oleh parti lawan terhadap PAS di Kelantan. Jadi mungkin Saudara Nazman boleh cerita sikit tentang kita kata infrastruktur ataupun sistem pembekalan air, dia punya realiti ni macam mana. Kita tahu air ni kita ada raw water, kemudian kita ada water treatment plant, kita ada pula distribution yang ada kait dengan NRW. Jadi semua ni memainkan faktor. Jadi apa isu sebenarnya yang berlaku di Kelantan ni sampai berlaku perkara-perkara yang dimainkan? Adakah isu pada raw water? Kita ada masalah air mentah, ataupun kita ada masalah dengan water treatment plant, atau kita ada masalah dengan distribution NRW terlalu tinggi? Saudara Nazman, tolong cerita pada kita pada malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tuan Nurul. Dia orang mechanical juga tu Nurul tu. Jadi agak dia sembang tu teknikal sikit. InsyaAllah malam ni kita boleh share juga dari segi teknikal. Baik, kualiti air di Kelantan ni, bila sebut air tu merah, air tu kuning, kita tak nafikan memang benda tu wujud. Malahan bukan di Kelantan saja, tapi di negeri-negeri lain pun wujud masalah yang sama. Cuma masalah air bersifat teh tarik ataupun kadang-kadang merah ni, dia bukan berlaku 24 jam, 7 hari seminggu, tak.
Tapi ianya berlaku pada beberapa tempoh, selalunya dalam paling cepat 5 minit sehingga sejam atau sejam lebih sikit. Air daripada pipe itu keluar dengan color berkenaan, kemudian dia akan keluar air yang putih jernih lah. Baik. Dari segi kenapa berlakunya perkara demikian, saya sebut dari segi teknikalnya, kita Kelantan ni kita ada beberapa sumber air. Bila kita proses di loji rawatan air, sebelum kita distribute untuk rakyat, air itu ada beberapa sumber. Yang pertama sekali adalah surface water lah. Surface water ni daripada air sungai. Air sungai, direct kita sedut air sungai masuk ke loji rawatan air. Baik. Yang keduanya adalah daripada air sumber bawah tanah. Air sumber bawah tanah ni maybe daripada telaga tiup, daripada river bank filtration system ataupun RBF kita sebut, dan juga horizontal collector well ataupun HCW ataupun telaga jejari yang ramai puak-puak oren duduk di belah kita pasal telaga jejari. Baik, daripada beberapa sumber air ni, dia semua kaedah ni dia ada masalah tersendiri di negeri Kelantan dan di negeri mana pun. Baik. Contohnya air sungai di mana-mana negeri, khasnya negeri-negeri yang ada melibatkan pembalakan, ada melibatkan pertanian, peladangan, pelombongan. Bila hujan lebat, air itu akan jadi keruh. Baik, air yang keruh ini, bila kita guna kaedah sedut direct daripada sungai, dia ada kadar kekeruhan dia. Kita panggil Nephrometric Turbidity Unit ataupun NTU. NTU yang biasa, maksudnya kadar kekeruhan biasa yang kita sedut daripada sungai, selalunya bawah 2000 dia punya unit dia. Bawah 2000 kita boleh proses dengan kapasiti loji terbabit lah. Contoh satu loji tu boleh keluarkan sehari 22 juta liter sehari loji tu. Jadi dengan 2000 unit NTU itu mereka boleh proses pada kadar yang sedemikian. Akan tetapi sekiranya contoh pada satu hari itu hujan lebat ataupun dekat musim banjir, kadar kekeruhan dia tinggi lebih 2000, ataupun di Kelantan ni pengalaman kita hampir 9000, kadang-kadang pernah berlaku 10000 dia punya kadar unit dia NTU tu. Jadi loji masih boleh berfungsi tetapi di bawah kadar kapasiti. Kalau contoh 22 juta liter sehari, mungkin kita boleh proses 15 ataupun 16. Mungkin dalam 2/3 ataupun separuh daripada kapasiti biasa. Dan sebab air mentah tu keruh sangat. Air mentah tu terlalu keruh sangat. Dia punya kadar selut tu banyak sangat. Baik. Kalau lebih daripada tu lagi, mungkin loji tu kita shut down. Kita tak proses sebab akan rosak loji je kalau kita proses air yang terlalu teruk. Dia punya kadar selut. Jarang-jarang sekali air Kelantan proses juga. Kalau contoh hujan tu berlarutan sampai 3-4 hari duduk main hujan, air tu keruh, takkan kita shut down loji, rakyat tak boleh air. Jadi kadang-kadang dia orang proses juga air ni dengan kadar NTU yang tinggi, dan air itu dilepaskan kepada rakyat. Maksudnya lepas kepada rakyat supaya rakyat ni boleh guna juga, nak guna untuk mandi ke, basuh-basuh ke. Sebab kadang-kadang rakyat ni dia ada filter sendiri sebelum meter kat rumah dia kan. Jadi kita lepas juga, cuma air tu tak ada kuman. Maksudnya air yang sudah dirawat tak ada kuman, tak ada apa-apa dah masukkan klorin, cuma air tu keruh je. Air tu keruh tapi air tu tak ada masalah, tak ada masalah bahan kimia, tak ada toksik, tak ada kuman. Okey, baik. Itu kalau air sungai direct. Baik, kalau guna air tanah, khasnya loji apa ni, telaga jejari. Telaga jejari ni ada telaga yang superb, bekerja dengan kapasiti yang kita nak, ada yang ada masalah dan sedang di-upgrade, ada yang problem yang memerlukan pembaikan dan juga penambahbaikan lain. Telaga jejari ni secara asasnya air dia jernih. Daripada telaga jejari, telaga yang kita bina di pinggir sungai, air yang masuk, yang ditapis daripada lapisan-lapisan pasir itu masuk ke dalam telaga ni, air putih. Daripada telaga ini, air itu bergerak ke loji rawatan air, juga putih. Masuk ke loji putih, keluar daripada loji selepas dirawat, masuk klorin apa semua proses, putih. Bila masuk ke pipe yang nak distribute kepada rakyat, di situlah bermulanya proses orang panggil benda tu oxidation, benda tu dia oxide. Air tu dia tidak balas dengan dinding dalam pipe tu, menyebabkan benda tu teroksida dengan banyaknya ferrum. Sebab air di Kelantan ni kita banyak mineral. Kadang-kadang dalam air tu ada manganese, ada ferrum ataupun iron. Benda tu teroksida dan yang keluar di pipe rakyat adalah air yang color merah. Yang color merah ni dia bukan selut tapi dia adalah ferrum, besi. Jadi negeri kami kaya dengan mineral, sampai dalam air pun mineral tu banyak. Baik. Jadi yang keluar tu adalah akibat pipe-pipe lama. Dan pipe-pipe lama ni lah yang kita nak tukarnya, Nurul. Daripada 8,000 pipe AC lebih, pipe AC, asbestos simen ni, daripada 8,000 lebih tu kita nak tukar 4,600
kilometer dulu dan dah Ya. siap dalam 4,500 kilometer. Jadi yang terbaru ni dalam 3,595 kilometer yang nak tukar lagi. Jadi pipe tua ni lah, pipe tua ni umur dia 40 tahun lebih dah. Tua daripada Nurul, mungkin sama tua dengan Papa Berry kot. Jadi dia pipe ni. Jadi benda tu sekali air jalan dia kaki sekali. Orang panggil dinding dalam. Dia macam kolesterol lah Papa. Maksudnya kolesterol ni dia dinding dalam tu dia dah orang panggil dah jadi Dah berkeladak dah. berkeladak. Dia dah kerah dan dia dah menutup dah. Betul, baik. Jadi itu antara sebab air tu merah dan masalah lain adalah kadang-kadang breakdown. Contoh pipe di situ pecah, bocor. Bila pecah dan bocor, bila berlaku pembaikan, lepas baiki tu of course lah dia punya seluk-seluk tu akan gerak sekali lepas kita sambung dan juga keluar di pipe right. Tapi sekejap je keluar, kerana dia akan air tu putih balik. Dan yang ketiganya, air tu jadi merah adalah disebabkan oleh orang panggil proses air scoring. Air scoring ni pipe tu tersumbat dengan keladak banyak, dia orang masukkan tekanan air dan juga udara untuk tolak keladak-keladak tu keluar. Benda tu pun berlaku sekejap juga. Tu saya cakap kurang daripada sejam lepas keluar keladak tu akan keluar air yang bersih. Cuma jahatnya orang-orang yang nak cari isu ni, masa air keladak tu keluar tu lah dia pergi ambil video, dia pergi ambil gambar dan dia viralkan benda tu. Walaupun selepas sejam daripada tu air dah keluar putih, dia tak ambil dah video air tu putih. Itu khianatnya sebahagian daripada kawan-kawan kita sendirilah. Itu bagaimana air itu tertarik. Baik, terima kasih Nazman. Saya nak tanya tambahan sikit tentang isu air ni. Orang tanya, kenapa daripada tahun 1990 kerajaan negeri tak buat apa-apa ke, kan, dalam untuk memperbaiki infra air ni, kan? Kalau kata masalah dari sudut loginya, dari sudut kapasitinya, dari sudut pipe distributionnya, kan, apa yang kerajaan negeri buat dari sudut tak dapat, tak ada apa-apa tindakan, tak ada apa-apa perancangan ke. Dan kita ada baca-baca juga sejurus Kelantan diambil alih oleh PAS, satu projek besar yang sepatutnya menyelesaikan masalah air, iaitu satu projek empangan, telah dibatalkan serta-merta. Masa tu Menteri Kewangannya adalah Papanon kita. Jadi mungkin saudara Nazman boleh beri penjelasan sikit tentang tu. Dan saya tambah soalan Nazman, saya tambah nak masukkan soalan saya dalam soalan Nurul ni alang-alang kan. Sebab kita kalau nak wrap isu air sebab saya nak masuk ke isu lain lepas ni. Of course kita pernah ada Ustaz Tuan sebagai Menteri Kasar, Menteri Kementerian Alam Sekitar dan Air. Okay. Dan of course banyak orang duk tanya, dulu masa PAS jadi Kementerian Kasar dia tak bagi peruntukan ke apa ke whatever kan. So mungkin boleh Nazman boleh jawab juga. Apa yang telah diusahakan oleh Ustaz Tuan selaku Menteri Kasar pada ketika itu. Tapi jawab soalan Nurul dulu. Baik, terima kasih Nurul dan juga Papa. Baik, gini. 1990, 21 Oktober 90, PAS melalui Angkatan Produk Umah kita menang 39-0 di Kelantan. Sapu bersih. Jadi, dalam 2 tahun selepas kita menang tu, UMNO yang berada di Kerajaan Pusat, dia membatalkan satu projek bekalan air Kelantan Utara. Ataupun kita panggil BAKU. Kelantan Utara ni, Papa, maksudnya Kota Baru, Pasir Mas, Tumpat, Kalang Cepa, Kelantan Utara. Jadi masalah air ni bukan hari ni, tahun 70 akhir 70-an 80-an dah berlaku. Dan projek BAKU ini segala proses itu dipersiapkan tahun 88 zaman BN Merentah. Dia yang proses 88 lagi. Cuma bila dia kalah tahun 1990, dia buat cerita begitu begini, kemudian projek tu ditarik balik. Asalnya projek yang diluluskan bernilai 90 juta pada waktu tu. 90 juta waktu tu besar dah Papa, kan. Jadi ditarik balik sebab sentimen politik. Kemudian Tok Guru ni tidak duduk diam, dia ni membuat langkah pada waktu itu, dia menswastakan bekalan air ni kepada Thames Waters Sdn Bhd, yang mana dibuat kerjasama bersama dengan Yayasan Kelantan Yakin dan ditubuhkan Kelantan Water Sdn Bhd. Namun kerjasama ini tidak berlangsung dengan baik, ada masalah. Kemudian Perbadanan Menteri Besar Kelantan mengambil alih semua saham-saham oleh Thames Water dan juga saham-saham Yakin, dan kita jenamakan semula sebagai Air Kelantan Sdn Bhd untuk menjaga proses pembekalan air ini kepada rakyat. Baik, kemudian Tok Guru ini dalam RMK ke-8 memohon daripada kerajaan pusat sebanyak 600 juta lebih untuk pembangunan air. Namun hanya diberikan 291 juta. Itu pun diberikan dalam bentuk pinjaman. Diberikan pinjaman 291 juta.
Jadi dengan duit itu, zaman Tok Guru RMK 8 ni, RMK 8 saya ingatlah mungkin tahun 95, 96 gitu sampai tahun 2000 kan. Jadi kalau orang kata Tok Guru ni tak buat apa-apa, Kelantan ni tak bertindak apa, satu penipuan yang maha dahsyat lah. Maknanya Tok Guru ni dengan kederat dia jumpa dengan Dr. Mahathir, bincang, rayu, akhirnya dapat pinjaman 291 juta, dan dengan duit itu kita bangunkan beberapa loji, iaitu pertama loji loji rawatan air di Kampung Cica 80 juta. Kemudian loji Merbau Condong 1 28 juta, loji Merbau Condong 2 38 juta, dan juga pada waktu itu kita dah start tukar dah pipe, Nurul. Pipe tua tu sebelum tahun 2000 kita dah start tukar dah dengan dana 20 juta kita guna. Tapi nak cakap dah banyak sangat rosak, bocor, tua tu benda tu makan tahun. Baik. Kemudian dalam RMK ke-9 iaitu tahun 2006 hingga 2010, Tok Guru Nik Azim ni sekali lagi bincang dengan Kabinet Pusat, pinjam lagi. Dan dapatlah 160 juta. Dapat 160 juta. Pada waktu Tok Guru ni berjaya menyiapkan loji rawatan air di lodging Gua Musang. Habislah duit dalam 398,000, dekat 400,000 habis. Dan kemudian dibuat satu loji rawatan air di Jeli yang bernilai 17.7 juta, sekitar 18 juta. Dan dengan duit yang dipinjam 160 juta juga dinaik taraf loji Cica, loji Bukit Remah, loji rawatan air Tanah Merah, dan juga loji Kampung Putih di dalam Bandar Kota Baru. Maksudnya dengan duit yang sedikit tu Tok Guru masih boleh bahagi-bagikan duit untuk dibahagikan secara orang panggil adil antara setiap jajahan dalam negeri Kelantan. Kemudian dia ditanya tadi oleh Papa, masa Tuan Ibrahim Tuan Man jadi menteri ni tak bantu ke? Baik, secara asasnya cerita 8 bilion hari ni yang kamu semua, kita semua duk dengar ni zaman Anwar ni bukan benda baru. Nilai pada waktu zaman Kasar yang dipimpin oleh Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man tu kita dah angkat. Nilai ni masa tu 7 bilion lebih. 7 bilion something. Baik. Dalam RMK 10, sebelum saya cerita pasal Kasar tadi, saya sambung sikit lagi. Selepas RMK 9 tadi, RMK 10, sekali lagi Kelantan ni kita pinjam pula dalam 96.8 juta. Dengan 96.8 juta ni kita dapat buat projek untuk bantu untuk projek NRW, Non Revenue Water ni, air yang hilang, air yang tak dapat pulangan ni. Kita habiskan dalam 35.8 juta. Kemudian kita bina loji Pintu Geng dengan kos 56 juta. Dan kita bina loji Sungai Ketil dan juga Panggung Lalat di Gua Musang dengan RM 5 juta ringgit. Baik, pinjam lagi. Tetapi dalam tempoh yang sama, dalam RMK 11, beza dalam setahun dua je, negeri-negeri yang BN perintah, diorang dapat grant. Kami tadi 3-4 kali itu semua pinjaman. Semua pinjaman yang wajib dibayar. Jadi diorang ni, contoh Pulau Pinang dalam RMK 11 dapat 1.4 bilion pada waktu tu. 1.4 bilion Penang. Pahang pula dapat 1.34 bilion Pahang. Dan di Johor pula dapat 792 juta. Grant. Kenapa negeri-negeri lain diberikan grant tapi Tok Guru Nik Aziz ditekan, diberikan pinjaman dan semuanya perlu dibayar dengan kami punya orang panggil pendapatan pada waktu itu tidak berapa banyak. Baik. Bila datang zaman Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dalam RMK ke-12, Datuk Tuan pada waktu itu memohon dengan kerajaan pusat, kementerian memohon sebanyak grant segera. PAS ni kerajaan pusat dalam PN kita proses orang panggil grant segera sebanyak 55 juta. Datuk Tuan dah bagi 55 juta grant. Kemudian diberikan juga satu pinjaman bernilai 48 juta. Ada grant, ada pinjaman. Kemudian Kasar juga secara cepat menubuhkan satu jawatan kuasa khas di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Air ataupun SPAN untuk memantau beberapa negeri iaitu Kelantan, Kedah dan juga Pahang sendiri bermula November 2021. Jawatan kuasa ini untuk melihat masalah-masalah yang wujud di 3 negeri tadi. Dan Kelantan dengan bantuan Kasar tadi kita terus bergerak buat kerja. Dengan dana 49 juta, kita buat 6 projek pembinaan loji rawatan air mini. Kita panggil mini LRA. Dan juga 2 projek menaik taraf sistem loji rawatan air sedia ada. Maksudnya kita tidak duduk diam lah. Dapat duit sikit tu kita terus gerak. Dan juga 14.5 juta yang selebihnya kita gunakan untuk agihan tangki statik. Kita akui kita ada masalah air di beberapa tempat. Jadi kita menyediakan 432 buah tangki yang kita letakkan di lokasi strategik untuk rakyat pakat guna yang dihantar secara setiap hari oleh 30 buah lori lah pada waktu tu. 30 buah lori ulang-alik ambil air di loji rawatan, hantar ke tangki statik. Dan secara keseluruhan
KASA ni dalam RMK12 telah pun memohon 7 bilion. 7 bilion dah. Jadi, cerita 8 bilion ni bukan cerita baru sehari dua ni. Papa Non nak sebut ke, Nik Nazmi nak sebut, kita dah bincang lama. Bukan satu nilai yang tiba-tiba pop up. Zaman Anwar kita minta lebih sikit lah 8 bilion. Tak. Benda ni kita secara dokumen, secara penuhnya, file-file, secara orang panggil feasibility study semua wujud belaka dah. Dan pada waktu tu dia punya kosnya 7 bilion. Maknanya Nazman, seperti yang Rafizi sebut dalam ceramah dia, dia kata asalnya perlu satu water treatment plant je, tapi dia kata ni kita minta lebih lah. Betul ke fakta tu? Okey, baik. Fakta tu gini, saya rasa mungkin yang Bomak Menteri Rafizi ni pada waktu tu mungkin dia letih kot dalam mesyuarat tu, saya rasa gitulah. Dia tidur. Dia lambat tangkap sikit. Nak cakapnya, bila saya cakap benda ni bukan benda baru, bermaksud zaman Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dulu, bila kita bentang, benda sama juga, cuma kita ada revise sikit je, tu jadi 8 bilion. Jadi dia bukan benda yang kita reka-reka, macam cara dia cerita tu macam Kelantan dia reka, nak macam kita minta lah lebih, kalau dia nak bagi-bagi, tu ayat bodoh tu. Kita tidak reka benda ni, kita berdasarkan plan jangka masa panjang. Baik, dalam 8 bilion tadi yang kita sebut, saya nak sambung sikit zaman Datuk Tuan tadi. Baik. KASA zaman Datuk Tuan tu dia bantu kami di Kelantan ni untuk siapkan loji rawatan air di Kampung Teluk di Panji, Kota Baru, 30 juta liter sehari. Kemudian dia persiapkan juga loji rawatan air mini di Teluk Mesira 2 juta liter sehari. Dan pada zaman dia juga kita dah tukar 511 km pipe asbestos simen. Maksud Datuk Tuan ni memulakan penukaran, dan dalam tempoh setahun tu dalam 100 km lebih siap dia buat dengan anggaran kos dalam 218 juta. Dan kemudian loji rawatan air mini di Ketereh 8 million liter per day, loji rawatan air mini di Jelawat 4 million liter per day, dan juga program-program NRW. Ini semua dah dibuat zaman KASA, zaman Datuk Tuan. Baik. Kemudian bila datang zaman Papa Non ni, kita cuba sambung balik perbincangan zaman Datuk Tuan. Bukan kita buat benda baru. Kita hantar proposal yang sama dengan sedikit pengurangan. Kalau zaman Datuk Tuan, kita cakap nak tukar 4,006 km. Pada zaman Papa Non ni, kita jujur. Kita cakap dah siap tukar dalam 500. Yang kita nak tukar lagi adalah 3,595 km. Kita bukan cakap nilai yang sama, kita cakap nilai yang baki lah. Baik. 8 bilion tadi yang saya ada share dengan kawan-kawan malam tadi, bukan 7 loji rawatan air. Rafizi saya rasa dia mungkin dia salah faham. Yang kita nak bina adalah Kelantan pada waktu ni, kita pengeluaran kita dalam 513 juta liter sehari. Ini pengeluaran kita saat ni, kapasiti dalam 40 lebih kita punya loji rawatan air sekarang ni, kita dapat 513 juta liter. Tetapi kita punya NRW sekarang ni, Papa Berry, besar 55 point lebih, dalam dekat 56% non-revenue water ni, yang bocor, yang hilang ni. Jadi kalau 513 tadi Nurul, kita tolak dengan 55 something tu, yang tinggal dalam 200 juta liter sehari je. Ya, betul. Tinggal. Yang itu masuk dalam bumi, hilang bodoh gitu ya. Jadi yang hanya 200 juta liter sehari. Jadi kita nak buat beberapa perkara lah dalam 8 bilion. Antaranya yang besar yang kita nak buat adalah pembinaan TAPS, takungan air pinggir sungai. Yang ni semua negeri di Malaysia ada empangan masing-masing yang digunakan sebagai sumber air. Semua negeri lain ada. Kita Kelantan tak ada satu pun empangan ataupun takungan yang kita boleh guna sebagai sumber air. Tak ada. Empangan Pergau sebagai contoh, memang 100% digunakan sebagai sumber untuk hidroelektrik. 100%. Tidak boleh digunakan untuk sumber air. Yang keduanya, kita ada satu empangan di Bukit Kuong di Rantau Panjang. Empangan ini juga hanya berfungsi sebagai takungan dan juga tebatan banjir untuk pegang air semasa musim bah, dan juga pada waktu kemarau dia ni menjadi sumber takungan kepada pertanian, bukan untuk sumber air. Jadi kita satu-satunya Kelantan yang mana negeri tidak memiliki reserve margin, Nurul. Negeri lain ada reserve margin dia. Kami kosong. Kosong. Bertahun-tahun lamanya. Jadi kita nak satu perubahan. Zaman Datuk Tuan ke, zaman Papa Non ke, kita nak satu perubahan supaya kita ada memiliki takungan air pinggir sungai di 5 lokasi. Baik. Yang tu termasuk dalam 8 bilion tadi. Yang pertama sekali kita nak buat berdasarkan zon
dia bukan takungan saja tapi dia bersekali dengan loji dan juga pipe utama dan juga tangki imbangan. Ini standard lah untuk mana-mana takungan air pinggir sungai. Yang pertama dijeli, kita cadangkan dijeli untuk menyediakan 200 JLH yang bernilai setengah bilion, 500 juta. Kemudian takungan air pinggir sungai di Gong Kulim. Gong Kulim ni pasir putih, 500 juta liter sehari yang bernilai 900 juta. Ketiganya adalah taps ataupun takungan air pinggir sungai di Kuala Jambu, Tumpat, 300 juta liter sehari dengan kos 600 juta. Kemudian taps di Islamic City, Bandar Baru Tunjung, 400 JLH dengan kos 700 juta. Kemudian taps di Meranti, Pasir Mas dengan 300 juta liter sehari dengan kos 600 juta. Itu dari segi taps. Kemudian pecahan lain adalah ini yang saya rasa rakyat banyak tak tahu. Sebab tu Rafizi dalam ceramah dia sembang tu pada orang yang tak tahu juga. Jadi sedaplah dia cakap Kelantan ni macam reka-reka. Butiran ini kami tak pernah share. Butiran ni kita kira sulit. Kita tak naklah share kepada orang. Perangai kita tak macam Nik Nazmi. Nik Nazmi lepas mesyuarat, dia pergi sebut dekat media, Kelantan minta 8 bilion. Tapi dia tak sebut dia punya detail dia. Jadi menyebabkan benda tu jadi persepsi umum. Public rasa, kenapa Kelantan minta banyak sangat? Nik Nazmi lontar ke public. Tak betul. Patut dia tak, kalau dia tak puas hati 8 bilion, Nik Nazmi kena sebut dalam mesyuarat lah. Kenapa Kelantan angkat 8 bilion? Apa bendanya? Kenapa Nik Nazmi nak lempar dalam media supaya rakyat menjadi polemik sesama rakyat? Ini satu tindakan bodoh oleh seorang menteri pusat. Baik. Yang keduanya adalah dengan duit 8 bilion juga kita akan bina satu loji rawatan air di loji rawatan air lebih Gua Musang, 100 juta liter sehari, bernilai 700 juta. Kemudian loji rawatan air di Machang, 500 GLH, 1.56 bilion untuk Machang saja, 1.56 bilion. Kemudian di loji rawatan air Nenggiri, 100 GLH dengan nilai 789 juta. Kemudian kita nak tukar pipe-pipe yang saya cakap 3595 km lagi tu bernilai 1.7 bilion, 1.7 bilion. Dan keenamnya adalah kita nak minta kerajaan pusat hapus kira baki pinjaman. Kita ada pinjam dengan dia, dengan federal government ni dalam sekitar 279 juta. Kita ada pinjangan kerajaan pusat dan bukan ada sikit dengan kerajaan pusat dan dengan Asia Development Bank. Dengan Asia Development Bank tu yang 279 juta ini, kita nak minta hapus kira benda tu, campur semua, barulah keluar 8.238 bilion. Ini perincian yang betul dan berbeza terus daripada yang Rafizi sebut. Kita angkat 7 loji rawatan air. Langsung Rafizi tak sebut pasal penukaran pipe 1.7 bilion, langsung tak sebut pasal hapus kira, langsung tak sebut pasal tax. Jadi saya rasa satu mislead lah yang menteri kita buat, yang menyebabkan polemik di kalangan rakyat. Jadi rakyat kita bercakap benda-benda yang tak berfaedah lah. Asyik bergaduh je kita dengan geng-geng netizen yang menyokong kerajaan pusat. Dia rugi masa lah. Patut menteri itu tak buat lah kerja-kerja macam ni. Begitulah Nurul. Baik, terima kasih Nazman. Saya rasa daripada penjelasan Nazman tadi, kita boleh tengok bahawa 8 bilion yang dia minta ni sebenarnya untuk address isu sebenar yang sedang berlaku. Kalau kita tengok TAPS tadi, Nazman dah explain bahawa isu kita dengan isu air mentah, kita boleh selesaikan dengan TAPS tadi. Kemudian loji rawatan air tambahan untuk kita selesaikan masalah kekurangan kapasiti. Memang betul kita ada 513 juta liter sehari sekarang ni kapasiti, tapi disebabkan NRW kita tinggi, 55.2%, dia macam kita pergi kedai mamak, kita beli Milo Ais bungkus, tapi plastik Milo Ais tu bocor. Jadi kita sampai rumah, air tu tinggal separuh dah, kan? Jadi seperti itu keadaan sebenarnya. Jadi dengan adanya extra capacity, kita boleh produce extra capacity dan tolak dengan apa yang bocor tu, kita boleh supply at least targetnya kata Nazman 99% kepada pengguna yang pada hari ini dia berada bawah kalau kita tengok tahun 2019 data daripada SPAN, kita berjaya supply kepada 70% pengguna di negeri Kelantan. Pada tahun 2020 naik 71%. Dan insya-Allah selepas ni kita boleh lebih dengan peruntukan ni kita boleh supply up to 99% lah insya-Allah. Jadi saya rasa apa yang diminta ni termasuklah yang Nazman sebut tadi, grant 1.7 bilion untuk selesaikan pipe AC yang uzur. Sebenarnya seperti yang Nazman sebut tadi, semua isu ni
dia tidak hanya di Kelantan, semua negeri ada. Termasuk Selangor. Kalau kita tengok Selangor pun ada masalah penukaran pipe AC yang mereka pun ada NRW yang tinggi. Kalau kita tengok daripada peratus, memang NRW Selangor adalah 20% lebih. Kelantan 55%. Tapi kalau kita kira 20% ni dengan kapasiti pengeluaran, sebenarnya jumlah air yang terkeluar masuk dalam bumi ni disebabkan NRW adalah lebih tinggi di Selangor sebenarnya. Tapi orang tak tahu benda ni sebab kita compare dari sudut peratus. Tapi kalau dari sudut jumlah, Selangor lebih tinggi. Dan Selangor juga tengah struggle untuk menyelesaikan isu pipe AC yang uzur di negeri Selangor. Sedangkan mereka menerima geran seperti Nazman tulis, saya ada baca, daripada 2010 sampai 2018 Selangor terima 22.3 bilion geran, bukan pinjaman, geran. Dan mereka adalah negeri terkaya hasil 2 bilion setahun, tetapi mereka juga struggle. Dan apa lagi kalau kita tengok logi shutdown di Selangor ni, Sokmo dah berlaku kan, logi terpaksa ditutup, berlaku pencemaran raw water. Kita tengok gambar MB pergi bau air, busuk tak busuk kan. Jadi semua ni berlaku juga di negeri Selangor. Jadi saya rasa kesimpulan daripada apa yang Nazman sebut tadi, memang kita di peringkat negeri Kelantan, AKSB, Kerajaan Negeri Kelantan telah berusaha sedaya upaya. Jadi kalau nak kata tak buat apa-apa, memang tak betul lah. Jadi saya rasa kita jelas bab air Kelantan tu. Dan Pak Paberi, kita pergi kepada kita punya perbincangan seterusnya. Kita nak tengok soalan-soalan yang ditanya oleh kita punya pendengar-pendengar. Mungkin boleh pilih 1, 2, 3 soalan sementara masa yang Nazman ni tengah pause ni, sama ada orang call dia ataupun dia menyelesaikan problem, tak apa, kita nantikan. Sementara menunggu Nazman muncul balik muka dia, saya nak menyampaikan sedikit teguran. Okey, dia muncul balik, tak apa. Kejap Nazman, saya nak menyampaikan sedikit teguran kepada anak-anak papa. Pertamanya, saya dah pesan dah, kalau nak komen tu, komenlah berdasarkan kepada topik. Ini nak komen pasal Nurul Islam pergi UK nak lari lah sebagainya, whatever, itu tak ada kena dengan topik. Sekadar untuk menjawab soalan kan. Saya tak nak Nurul jawab, saya jawabkan. Nurul Islam telah pergi ke Leicester atas tajaan penuh oleh Mara untuk menyambung pembelajaran peringkat Doktor Falsafah di sana. Kos apa Nurul? Sustainable Production. Sustainable Production, okey. Jadi Nurul Islam ini bakal menjadi seorang lagi profesional di dalam PAS. Menambahkan lagi bilangan profesional PAS, insya-Allah. Kan? Jadi ini menunjukkan bahawa PAS tidak pernah kurang profesional. Ramai lagi sebenarnya, cuma ada yang tak nak menonjol. Okey? Dan kalaulah betul Nurul Islam ni kononnya terlibat dengan siasatan rasuah whatsoever oleh SPRM, engkau rasa Mara nak bagi ke tajaan penuh ke dia? Kan? Semua ada rekod lah bang. Confirm lah Mara tak akan bagi tajam penuh kalau Nurul ini bakal didakwa. Tak ada maknanya kau. Unless lah kalau kita ini ada hubung kait dengan kerajaan. 47 kes prima facie pun boleh dapat pasport pergi buat muka. Nampak? Konon-kononnya berdasar saraf mata. Ada satu doktor tu, si Rasmus doktor tu, dia belasah ni, mulut dalam mulut macam betis jagung. Betul kau dah betul ke mulut kau? Itu dah betul saraf. Boyok lah kau ada masalah. Dia belasah habis padan muka kau. Sonok aku dengar. Kan? So, tolonglah kan, jangan jatuhkan kredibiliti orang. Kalau you nak balas tentang Kelantan, cerita Kelantan. Kalau you cerita tentang perikatan nasional, tapi tolong jangan main benda-benda yang mengarut yang langsung tak ada kemana-mana. Saya ni dah cukup habis baik tau. Video-video saya ni saya tak sentuh peribadi walaupun seorang pimpinan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Banyak boleh sentuh. Sangat banyak. Tapi saya fokus kepada you all punya ketakcerdikan dalam mentadbir kerajaan ini. Itu saja. Saya tak pernah sentuh peribadi, tak pernah sentuh kesalahan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak pernah sentuh tentang skandal itu, skandal ini sebagainya. Bahkan saya mengelak untuk menjawab tentang satu skandal berkenaan seorang adun Melaka dahulu yang ada gambar terkatil saver tu. Saya elak tak nak jawab. Dan sebab apa tahu? Kita nak cerita politik ni biar matang bang. Kita amalkan politik matang, bukan politik binatang. Kena faham ya? Baik. Untuk Nazman, saya telah collect ada 3 soalan yang saya rasa berpatutanlah untuk dijawab sebenarnya. Kan? Banyak, tapi banyak soalannya ngarut lah banyak ni. Tapi kita ada 3 soalan betul kan? Soalan, saya bagi satu-satu. Soalan pertamanya, ini soalan sangat-sangat famous.
kata rakyat Kelantan happy, kata Kelantan negeri yang okey dan sebagainya, rakyat Kelantan kaya-kaya bla bla bla, tetapi kenapa orang Kelantan tetap keluar, pergi merantau, pergi negeri lain? Kelantan tu dia tak ada peluang pekerjaan ke sampai orang Kelantan terpaksa mengemis dekat negeri lain, mengemis dekat negeri kaya Selangor, kan? Tolong jawab sikit, Nazman. Baik, terima kasih. Satu ketika dahulu, saya dan Ustaz Fali Syarif kita pernah against orang panggil konotasi ni. Maksudnya yang cakap orang Kelantan kuat merantau. Bila kita cek punya kaji, dia ada satu data, dia panggil data migrasi rakyat Kelantan, rakyat dalam negeri-negeri ni. Yang paling tinggi migrasi keluar daripada negeri dia adalah orang Pahang. Orang Pahang. Betul. Yang keduanya, yang paling ramai keluar daripada negeri dia sendiri adalah orang wilayah persekutuan. Betul. Dia ramai keluar daripada negeri dia bekerja di negeri lain, di Selangor, di Negeri Sembilan. Kami di Kelantan ni saya tempat keempat ataupun kelima lepas Perak secara kajian. Cuma yang korang duk rasa kami ramai sebab jumpa situ cakap Kelantan, jumpa sini kami cakap Kelantan di mana-mana. Macam orang lain tu. Sebab apa kalau kita dah macam tu? Kenapa kalau jumpa orang tu cakap Kelantan? Kenapa? Cuba jawab sikit. Sebab memang susah nak tukar slang. Dia dah makan budu banyak. Dia jadi dah. Sebab orang Kelantan jati diri padu bang. Itu je. Mana-mana pergi pun, pergi UK ke, pergi US ke, Antartika ke, jumpa saya, saya cakap Kelantan belaka. Ya. Cuma dari segi data laporan, dipanggil laporan migrasi tahunan. Yang tu kami pernah kaji, negeri Kelantan bukan rakyat yang paling ramai. Memang tu sahih lah. Cuma saya kena cek balik tulisan lama lah. Cuma benda tu saya berani pertahan. Kami bukan negeri yang nombor 1 paling ramai keluar. Alright. Okay. Baik, ni Papa Berry, mungkin tadi YB Viral ada sebut sikit tadi tentang isu bonus AKSB tu. Mungkin Nazman kalau ada sedikit penjelasan tu. Yes. Baik, dari segi bonus ini benda tu agak sensitif sebenarnya bila kita cerita bonus ni. Saya tak tahu amalan-amalan di JLC pusat ataupun JLC lain tu macam mana dari segi bonus. Nurul dulu pernah jaga satu JLC besar di bawah di bawah menteri-menteri dahululah. 2 menteri dia bekerja. Jadi saya tak tahu, mungkin JLC lain dia ada allowance bulanan, dia ada allowance begini JLC lain, tapi Kelantan ni kebanyakan kita ni kita tak ada allowance bulanan. Kita tak ada allowance besar dan dia panggil allowance yang diberikan bonus tu jarang-jarang sekali diberikan sebagai keraian kepada ahli board ni yang mana kebanyakan ahli board ni kita faham mereka juga ahli politik kebanyakan benda tu dan dikembalikan semula kepada rakyat lah. Kami tahu kadang-kadang minta tu untuk dasar program-program sekian akan dikembalikan kepada rakyat, jadi tak pelik pun sebenarnya. Dan nilai tu bukanlah satu nilai yang sentiasa dapat, mungkin setahun sekali ataupun beberapa tahun sekali baru dapat. Dia bukan kata 10,000 tu berapa bulan sekali, okey dapat 10,000, berapa bulan sekali dapat 10,000. Tak, dia tak jadi gitu di Kelantan. Sebab kami faham pengurusan air di Kelantan ni kita tak ada untung. Pengurusan air di Kelantan ni. Kita urus air Kelantan ni dengan modal, diberikan kepada rakyat pemodal. Kita ada apa? Kita ada kos pengurusan, kos rawatan air mentah, kos distribution, semua kos-kos ni kalau campur ni memang tak ada untung. Jadi macam mana kita nak ambil satu nilai yang besar untuk diberikan kepada ahli board? Tak betul. Sebab bisnes tu pun atas modal untuk rakyat dapat air saja. Jadi allowance itu diberikan, kita tahu kebanyakan dia orang ni minta atas dasar program yang akan dikembalikan kepada rakyat. Itu yang biasa yang dibuatlah di Kelantan. Jadi saya tak ada benda besar sangat kecuali pokok ni lah memperbesarkan kononnya 10,000 tu macam dapat 2 minggu sekali, sebulan sekali gitu. Kononnya lah. Alright. Okey, itu jawapan berkenaan dengan orang kata bonus dari AKSB. Boleh faham ya. Di mana yalah AKSB ni basically-nya kalau kita faham dia orang ni kalau dapat duit pun berhabis ke situ juga sebab ahli-ahli parlimen biasa kalau pembangkang pun contohnya kan. Macam Kelantan ni dalam menjadi pembangkang. Dari dulu sampai sekarang lah tak pernah dapat peruntukan pun masalahnya. Dulu sampai sekarang sebagai pembangkang takkan dapat peruntukan. So kadang-kadang dia cuba juga cari duit lebih-lebih sikit untuk diserahkan kepada rakyat, program rakyat ke apa-apa ke dan sebagainya, dan benda ini sangat-sangat biasa. You kena duduk lama dengan ahli parlimen pembangkang dan you tahulah apa cerita dia. Baik. Soalan panas yang saya nampak dari satu ni berkenaan dengan PKINK. PKINK lah, di mana banyak orang duk kata kan PKINK ini selalu rugi. Betul ke? Saya pertama sekali saya duduk di Perbadanan Menteri Besar lah. PKINK ni sepupu kita lah. Tapi yang terbaru yang saya dengar ni dia orang untung, bisnes tu untung. Dia memang di mana-mana negeri pun kita ada JLC, dia ada anak syarikat yang perform, yang tak perform. Yang mana ada masalah tak perform tu kita tutup. Biasa je.
Dah bisnes dia dah tak jalan, duduk asyik pikul biawak hidup, kita tutup, tu biasa je. Tapi secara asasnya yang mengikut maklumat yang kami dapat, PKNK ni antara syarikat yang untung lah, buat untung. Khasnya apabila harga sawit naik baru-baru ni, ladang-ladang kita ada kumpulan peladangan Kelantan Berhad, membuat untung yang besar lah. Jadi dari segi pendapatan tu agak okey, dan juga beberapa syarikat khasnya yang kontrol dari segi menara-menara telekomunikasi di Kelantan. Nama pun Nurul ingat saya ada syarikat tu. Jadi tu pun syarikat-syarikat yang ASKI. itu syarikat-syarikat yang membuat keuntungan lah. Dan juga terbaru adalah di PMBK dan juga di PKNK kita ada, dia di sana dia ada Kelantan Stone, Kelstone anak syarikat dia. Kami ada PMBK Az-Zahab yang fokus pada pelombongan. Juga kita sedang buat untung lah insya-Allah dengan silikanya, dengan emasnya, dan terbaru ni dengan rare earth element yang sedang banyak dikenal pasti dan keluar di bumi Kelantan ni. Alhamdulillah, satu rezeki yang Allah mudahkan kepada negeri kami. Orang panggil satu mineral yang kita tak sangka lah, yang sekarang dijumpai cukup banyak di dalam Kelantan. InsyaAllah kita nak proses tu bukan setakat proses keluarkan barang mentah, tapi kita nak sebagai benda tu keluar daripada Kelantan dalam bentuk produk-produk hiliran. Kalau ianya nak jadi bateri, biar kilang bateri tu ada di Kelantan. Kalau nak jadi apa pun kilang yang dibuat daripada rare earth element tu, kita nak cracking sini Nurul, kita nak bleaching sini, kita tak nak keluar element, kita nak crack biar keluar 17 elemen terus. Itu hasrat kami supaya kita create value Betul. Kita nak buat macam Jokowi buat. Kita kena tiru model Indonesia. Itu yang sekarang berlaku di Kelantan, Papa. Dan saya Papa, saya nak tambah sikit yang Nazman sebut tu. Saya sempat go through financial statement PKNK. Hasil PKNK pada 2021 380 juta, meningkat pada 2022 408 juta, dan profit after tax PKINK pada kedua-dua tahun 2021 dan 2022 adalah untung, tidak rugi. Jadi saya rasa mungkin Walanon kena update dia punya maklumat lah. Dan ada orang duk tanya juga kenapa tak nak jemput Wan Mahusin kan. Konon pertamanya saya ni cakap terus terang, Wan Mahusin ni siapa? Setiap tiba-tiba pula muncul kan. Dia popular pun masa jamuan raya yang dia nak cabar Ustaz Nasu untuk berdebat tengah-tengah raya. Bongok gila. Ya Allah Tuan Karim. Orang tengah jamuan raya dah pergi ajak berdebat dekat situ. Aku pelik tu lah. Tapi the thing is, saya telah memerhatikan debat oleh Wan Mahusin dengan Papa Gomo baru-baru ini, dan saya beranggapan bahawa, minta maaf lah kalau ada anak Papa tak setuju dengan saya, tapi saya tak nampak Wan Mahusin merupakan seorang material yang kita boleh ajak berdebat. Dia akan jadi macam Lokman Adam. Dia akan mematahkan cakap kita dan dia akan cuba untuk lawan suara kita sebagainya. So, saya berpegang pada pandangan bahawa kalau saya cerita dan anda kata dia tak puas hati dengan apa yang kita katakan, dia boleh buat video dia boleh cerita video dia, tak ada masalah. Lain dari kita tengok video dia, kalau kita tak puas hati dengan apa yang disampaikan, kita akan buat video kita sendiri, kita sampaikan. Itu saja. No need of orang kata apa, nak berdebat depan mata whatsoever. Not our level. Yeah, not our level. Betul, Jaril. Terima kasih. Tu je. Saya berpegang pada cerita harimau dan keldai. Kalau ada lagi, kalau kau nak dengar, aku dengar cerita balik semula. Harimau dan keldai tu. Saya adalah harimau dan saya tidak akan berdebat dengan seekor keldai. Baik. Ini soalan yang agak panas untuk Nazman sebenarnya. Sebelum kita tahu, Wabi Viral mungkin ada beberapa soalan untuk Nazman. Aku tahu Wabi Viral ni confirm ada soalannya. Cerita panas. Infra dekat Kelantan. Infrastruktur. Sebab selalu orang duk kutuk Kelantan tidak membangun dan sebagainya kan. Kelantan mundur lah kan. Semuanya Kelantan ni belakang dah macam tu lah kiranya kan. Negeri lain ada infra cantik sebagainya. Oi, Kelantan kenapa? Konon-kononnya rakyat banyak pergi keluar masuk tapi stesen bas dah go pergi tu. Macam kandang kambing sebagai contohnya. Jalan raya duk macam tak best. Dia mainkan kenyataan Datuk Nik Amar. Dia kata kita tak buat jalan raya 2 lane buat apa? Sekali sekali guna. Dia mainkan kenyataan-kenyataan itu. And then kemudian Stadium Tumpat sebagai contohkan isu dekat situ. Jadi Nazman sebagai seorang yang, saya tahu soalan ni berat tu Nazman sebenarnya, tapi saya tahu Nazman standby dah hadap soal lali benda ni kan. Jadi boleh tak Nazman beritahu tentang what really happened over there berkenaan dengan stesen bas, dengan infra jalan raya dan sebagainya, dan Stadium Tumpat, dan kenapa Kelantan ini memilih untuk tidak meletakkan paksi pembangunan itu. Kononnya seperti Selangor yang konon lah ada bangunan tinggi, konon padahal bangunan tinggi bukan Selangor punya pun. Silakan Nazman. Baik, pasal stesen bas pun kami dah keluarkan naratif yang banyak kali lah untuk rakyat faham. Khasnya kepada tempoh hari apabila kami jawab dengan detail tu, pada pokok parti muda datang ke Kelantan. Salah satunya adalah yang berhormat perempuan dia daripada Johor tu. Nama apa dah, daripada kawasan dulu Ustaz Abdullah Hussein. Situ kemudian dia bertanding. Oh, ni Puteri Wangsa. Puteri Wangsa. Jadi
bersungguhnya dia ni datang daripada Puteri Wangsa Johor tu, datang nak kutuk stesen bas sementara Kelantan. Jadi masa tu kami rasa Anis. kami rasa nak jawab lah, sebab kalau sebelum tu orang duk belasah, netizen belasah, kita relax je. Tapi bila seorang YB yang mana dalam kawasan dia ada masalah sungai yang paling kotor dan paling jijik di Malaysia, kawasan dia dengan setinggannya, masalah dengan PPRT, tiba-tiba datang nak serang negeri kita, tu kami pun jawab banyak. Baik, cuma masalah stesen bas ni dah settle, tempoh hari dah lancarkan. Dan insya-Allah benda tu akan siap, dan sekali orang panggil jadi bersepadu dengan ECRL-nya akan siap stesen dia di Tunjung, stesen bas pun akan siap di sana juga. Jadi segala pengangkutan kita secara domestik dalam negerinya akan orang panggil bersepadu di Tunjung. Sebelum ni ia jadi banyak kali tak selesai, itu adalah apabila kita menyediakan satu tanah di Tunjung tetapi dia punya basic infra untuk orang panggil pemaju buat tu tak ada. Maksudnya jalan masuknya nak kena tambun tanah dulu di kawasan sawah. Tunjung ni kawasan sawah. Belum ada infra-infra lain, menyebabkan beberapa pemaju tu dia masuk dan dia tarik diri lah sebelum daripada ni. Jadi tempoh hari dah ada, kita dah lancar dalam 2 bulan lepas. Jadi insya-Allah akan siap bersekali dengan benda tu. Dan kita sebenarnya tak bagus kita duk hina-hina benda ni, sebab kami pun tahu di sejarah macam mana boleh siap stesen bas Lakin, macam mana proses dia cukup lama. Stesen bas di Penang, proses dia cukup lama, berbelas tahun. Termasuklah di Shah Alam sendiri pun, daripada Shah Alam lagi teruk daripada yang korang cakapkan dalam Kota Baru ni, lagi teruk. Saya pernah guna beberapa kali stesen bas di stesen berapa tu. Cuma bila dia bagi anda sanggup, saya setuju. Jadi proses dia juga lama sehingga dapat satu terminal yang baru sekarang. Jadi kita berikan masa untuk proses tu berlaku di Kelantan. Gitu untuk stesen bas. Baik, untuk stadium tadi disebut bukan stadium Tumpat sebenarnya apa-apa. Dia stadium tu Exco-nya tak ada di Tumpat. Stadium tu kita buat di Bukit Merbau, di dalam Selising. Ada orang cakap Kok Lanas tapi kami sebut Selising lah, Bukit Merbau. Stadium tu sekarang ni dalam proses kerja-kerja tanah dah, dengan guna duit kerajaan negeri dalam berapa ratus juta. Duit kerajaan negeri kita sedang buat kerja tanah, sedang potong bukit, sedang ratakan. Dan di peringkat kerajaan pusat untuk bina bangunan kompleks tu, dia orang tengah dalam proses tender ataupun proses dia lah di peringkat kerajaan pusat. Sebab kami akan sediakan tanah dan tapak yang secukupnya dia orang nak. Kemudian untuk membina tu serah pada kerajaan pusat. Itu progres yang sedang berlaku lah. Rakyat boleh pergi tengok lah, kalau tak percaya boleh tengok benda sedang berjalan. Dari segi jalan raya, kami juga berjawab beberapa kali. Di mana-mana negeri, dia ada jalan negeri dan ada jalan persekutuan. Dia ada dua jenis jalan. Yang teruknya di Kelantan ni adalah jalan-jalan persekutuan. Jalan-jalan yang menjadi tanggungjawab JKR yang menggunakan dana pusat. Dan dulu pernah disebut oleh Menteri Kerja Raya kita zaman siapa? Barubian, siapa dia masa tu? Menteri Kerja Raya. Ya, Barubian ya. Barubian pernah mengeluh. Dia kata untuk orang panggil bajet untuk maintenance jalan-jalan persekutuan seluruh negara ni dalam 1 bilion lebih setahun. Tapi yang turun ke kementerian dia setiap tahun, dia cakap dalam 600 ke 700 juta je. Jadi 1/2 ataupun 1/3 bajet tu. Menyebabkan jangan kata jalan-jalan persekutuan di Kelantan, jalan-jalan Gerik. Gerik daripada Jeli ke puncak Titi Wangsa, daripada Titi Wangsa ke Gerik. Tu semua jalan persekutuan tu teruk. Orang aksiden hari-hari. Dan juga banyak jalan-jalan lain yang rosak, berlubang, orang panggil tinggi rendah tu adalah jalan persekutuan. Manakala jalan-jalan negeri ni kebanyakan tak ada masalah, insya-Allah. Kalau teruk pun dengan cepatnya negeri ni, sebab kos kecil, kita boleh baiki dan tampal jalan-jalan tu dengan cepat. Jadi yang orang bising-bising sebenarnya orang tak tahu. Dia marah tu dia marah pada Datuk Ahmad Yaakob. Sedangkan jalan tu jalan persekutuan. Kita pun pening kepala. Nak marah tu sakit kaki tapi marah dekat kepala. Tak betul lah. Semua tu kita kena educate lah. Kadang-kadang netizen ni dia tak faham. Dia sebenarnya bukan tak faham tau, Ajak Nurul. Dia sebenarnya bukan tak faham tau sebenarnya. Tapi dia memang saja mempolitikkan keadaan. Sebab dia kalau tak ada isu-isu macam tu, memang dia tak boleh nak main nak kutuk Kelantan dan sebagainya. Kata Kelantan tak kerja jaga jalan dan sebagainya kan. Kita cakap terus terang lah. Budak pasti pun tahu siapa yang handle jalan persekutuan dengan jalan negeri, dengan jalan daerah, dengan jalan kampung, dengan jalan persendirian. Semua benda ini, jalan-jalan ini dikendalikan oleh pihak yang berbeza. Kalau jalan yang dah masuk ke Kelantan, jalan-jalan utama, okey. Jalan persekutuan ialah jalan utama, jalan-jalan besar tu. Okey, jalan yang memang direct, ya itu jalan persekutuan. Jalan negeri pula biasanya dia adalah pecahan daripada jalan persekutuan. Masuk dalam kampung, masuk dalam daerah tu, masuk daerah ni whatever kan. Itu jalan negeri. Okey.
Dan of course lah tuan-tuan, jalan mana perfect? Weh, depan rumah aku tu jalan, ya Allah, lubang bagak gila, tahu tak? Ini Selangor, Kuala Lumpur, Selangor. Tahu tak? Jalan pun, ya Allah Tuan Karim. Saya bersyukur saya pakai truk. Kalau saya pakai kereta yang BMW, contohnya rim 20 inci, tiap-tiap bulan aku kena pergi kedai tayar, tukar rim sebab bengkok. Ini Kuala Lumpur. Jalan yang paling cantik. Selangor. Jalan yang paling indah di Malaysia. Cakap terus terang. Jangan kutuk jalan Kelantan. Selangor ni cukup. Depan mata ni ada kat Greenwood tu. Ya Allah, ya Tuan Kuih Karim. Saya tak tahu berapa banyak drive shaft boleh patah depan tu masalahnya. So tolong Melayang Merah, saya nampak komen-komen anda. Anda nak kutuk jalan Kelantan sebagainya. Saya anak Selangor, lahir di Pelancongan Jaya, membesar dekat Keramat, sekarang duduk kat Gombak dan Banting. Jalan tak pernah indah dekat Selangor ni masalah. Tak pernah. Padahal Selangor ni antara mereka yang mendapat peruntukan maris yang agak banyak tau. Tahu tak peruntukan maris tu apa? Maris Tambah ini ada sikit. peruntuk. Yes, Wabi ada sila. Mencelah. Ni sebab dia nak ngutuk pasal apa ni jalan kat Kelantan. Dia tahu ke tak ni jalan dekat Selangor ni yang lopak-lopak jalan ni telah menyebabkan kemalangan daripada tahun 2021 sampai 2022 ataupun 2020 sampai 2022 beratus orang yang sudah kehilangan nyawa. Selangor. Okey, sambung. Terima kasih. Betul. Saya Sungai Buloh. Okey, Jad Nazman. Sorry, inilah panjang sikit sebab dah geram sangat ni kan. Tu, Jalan Sungai Buloh. Nak menuju ke Sungai Buloh. Daripada TBS, teritori TSB, Taman Sungai Buloh, menuju ke Paya Jaras, nak pergi dekat tengah-tengah tu, dekat, Allah Sama Berbuah Sempak tu. Jalan situ, saya cakap terus terang, kalau you ini bukan jenis bawa kereta Camel Trophy, memang insyaAllah lah kereta you akan melayang tak mana-mana. Sebab jalan dia tak pernah rata, tuan-tuan. Sebelum jalan Muqtadah itu lawa sekarang ini, ada dash sebagainya, jalan itu, ya Allah, ya Tuhan Kuih Karim, pening kepala kau tahu tak? Aku tahu, tiap-tiap hari aku lalu situ. Masalahnya dulu. If you want to talk bad about others, look at the mirror. Lihat dulu diri anda. Tengok dulu jalan dekat depan rumah anda tu cantik benar ke tak kan? Jadi jangan kutuk sangatlah jalan ke Kelantan ke jalan whatsoever kan. Sekarang ini tuan-tuan, sekali lagi saya sokong apa Nazman cakap. Bukan kerana kita ni sesama PAS atau tidak. Jalan persekutuan is persekutuan lah. Kan? Jalan yang diorang kutuk ni Amal kata yang tak payah buka 2 lane, 3 lane whatever tu, itu jalan persekutuan. Jalan nak masuk ke dalam negeri Kelantan ialah jalan persekutuan. Sebab dia melibatkan interconnecting antara dua negeri. Walaupun jalan itu jalan kampung. Memang jalan kampung sebab highway, tapi itu tetap jalan persekutuan bang. Sebab kalau itu kata jalan negeri, bawa Dik Amal ke, bawa Mak Yaakob ke, dan jalan, contohnya tembus daripada Greek, tembus nak pergi ke Gomusang. Persimpangan antara Perak dengan ke Kelantan. So jalan tu siapa nak handle sekarang ni? Nak suruh si Syarani handle ke suruh Mak Yaakob handle? Sebab itu jalan persekutuan lah. Kalau jalan negeri, dah pening kepala. Siapa nak handle? Jalan tu dah menyambungkan dua negeri. So you please understand the jurisdiction over here. Tolong faham tentang bidang kuasa jalan, jenis-jenis jalan. Nak tahu senang. Signboard jalan tu ada tanda nombor ke tepi tu kan. Nombor E ke whatever ke, N30 ke, E4 ke whatever. Tolong belajar balik undang-undang jalan raya. Setiap tanda itu menandakan jalan itu jalan persekutuan ke, highway ke, jalan negeri ke, jalan daerah ke, dia tanda semua. Belajar dulu tanda-tanda tu sebelum nak komen. Kalau tak, buat malu je dalam Malaysia. Dulu kalau tambah soalan insyaAllah. Ya, saya tertarik bahawa ni isu ni sebenarnya berlaku di Terengganu kepada YB Dr. Azman. Depan pusat khidmat dia adalah jalan persekutuan. Jadi di divider tu rumput tu tinggi. Terlalu tinggi dan tidak dipotong. Jadi rakyat komplain, lepas tu orang-orang UMNO ni hentam kata apalah depan pusat khidmat YB pun tak dijaga rapi. Akhirnya Dr. Azman terpaksa post dalam Facebook dia kata ini jalan persekutuan, bukan dia punya jurisdiction. Dan akhirnya dia panggil orang-orang kampung gotong royong potong, tolong kerajaan persekutuan untuk potong rumput di atas divider tu. Jadi isu jalan persekutuan, jalan negeri ni memang sentiasa berlaku kekeliruan lah. Jadi bagus hari ni bila Nazman YB Wire dengan Papa Berry tolong perjelaskan supaya kita jelas perkara ni. Satu lagi Nazman, saya rasa ada ditimbulkan tadi tentang isu Kelantan kotor kan. Kelantan kotor, isu Kelantan kotor baru ni ada seorang dia ambil video di bahagian di Tok Bali, dia tunjuk kononnya kotor kawasan tu. Jadi dia kata macam mana pelancong nak datang apa dan sebagainya lah. Jadi mungkin Nazman ada jawapan tentang isu Kelantan kotor ni.
Baik, berkaitan dengan Kelantan kotor ni sebenarnya dah berlaku banyak perubahan besar apabila Yang Berhormat Datuk Dr. Izani Hussein menjawat jawatan itu. Banyak idea-ideanya dibawa ke peringkat Yang Berhormat Menteri Besar Negeri Kelantan dan dilaksanakan satu kempen Kelantanku Bersih. Sehingga ke saat ni dah hampir, saya rasa dah 4 tahun ke 5 tahun agenda Kelantanku Bersih ni dibuat, dan kesan langsung kita tengok ni rakyat sambut. Rakyat sambut di setiap PBT dan juga di kawasan-kawasan perkeliahan, di kawasan-kawasan tumpuan ramai. Masalah sampah ni dah terlalu orang panggil dia punya perubahan tu terlalu drastik lah. Kita tengok rakyat menerima dan menyambut kempen ni. Namun masih lagi ada segelintir rakyat yang tidak berdisiplin, yang masih lagi secara wewenang buang, dan benda tu dalam proses ongoing kita didik rakyat supaya pada akhirnya mereka ni menyertai kumpulan besar yang sudah sedar dan juga malu untuk buang sampah mata rata. Okey, baik, ada pun yang diorang ambil gambar ni, selalunya yang diorang ambil gambar pokok-pokok yang benci pada kerajaan ni, the haters ni, dia pergi ambil gambar dekat tong sampah. Jadi Macam Jeming. dia sibuk sekarang, dia jadi SUSK lah sekarang ni. Tinggal lagi kalau dulu dia lah. Jadi dia bukan dia lah, sesiapa saja musuh ni kerajaan negeri pergi ke tempat buang sampah, dia selfie dekat sampah tu. Memanglah banyak sebab lori belum datang ambil. Hebatnya orang Kelantan ni, banyak mana sampah pun bila dah penuh dalam tong tu, dia akan buang di sekeliling tu lah. Dia tak akan buang di tepi jalan ke belakang rumah ke depan rumah ke sampai bergaduh je, tak. Dia akan buang kat tong juga. Sebab dia akan pastikan benda tu sampai di tong yang akan dibawa oleh lori. Baik, cuma sekarang ni kita tengah nak, saya rasa mungkin kerajaan ni ada sebut, kita nak educate rakyat ni supaya lepas ni mungkin kita boleh jadualkan pembuangan sampah ni. Biar kita ada satu disiplin baru. Sebelum ni Kelantan Bersih disiplin supaya tak buang sampah. Lepas ni kita disiplin supaya cara kita pergi buang sampah di tong tu biar ada jadual. Contoh kita buang dalam pukul 6 petang sampailah pukul 6 pagi. Mungkin subuh tu lori pergi ambil. Jadi tengah hari tong tu akan kosong. Siapa lalu pun tak sakit mata sebab dia punya tong tu kosong. Yang adanya adalah malam yang orang tak bercara pun. Pagi tu lori akan ambil, jadual dia pergi hantar ke tempat pelupusan. Jadi saya rasa benda tu satu idea yang bagus yang kerajaan melalui PBT ni boleh buat. Sebab kalau masing-masing tak ada jadual, aku dan jiran-jiran aku ni buang pukul pagi, lori datang ambil pukul 10. Ingatkan dah kosong. Ada taman sebelah pula, jenis orang tu lepas pukul 11. Jadi bila tak ada jadual yang tepat dalam masyarakat kita, masing-masing buang ikut masa. Jadi tong sampah akan sentiasa penuh lah, Nurul. Jadi saya rasa kita kena educate dan cara kita urus. Dan saya ada dah negara-negara yang buat macam ni. Dan saya nak tambah sikit lah, kejap Nurul. Pak Beri, saya nak di UK ni memang begitulah diamalkan macam yang disebut oleh Nazman. Kita simpan sampah dekat tempat kita. Setiap hari Rabu malam sebelum kita tidur, kita tolak pergi letak tepi jalan. Tepi mana ada curb di tepi jalan depan rumah kita tu. Jadi awal pagi lori sampah akan kutip semuanya dan akan masuk clearkan. Jadi kita bangun pagi tu sampah dah tak ada dah. Jadi kaedah yang Nazman sebut tu telah dipraktikan di UK dan sangat berkesan, dan insya-Allah saya rasa kalau dilaksanakan di Kelantan sangat baik. Saya nak jawab daripada Safurijal Samad Ikan. Dah 2023 masih dia kena ajar orang Kelantan cara nak buang sampah. Saya nak beritahu kat sini ya, Encik Saiful, saya berada dekat Negeri Selangor. Dan saya cakap terus terang, Negeri Selangor ini ada beberapa tempat memang sangat-sangat kotor dan penuh dengan sampah. Terutamanya kawasan-kawasan pinggir bandar dan juga kawasan yang berhampiran dengan pasar. Kalau anda tak percaya, anda boleh turun dekat pasar Sayang, pasar Borong Sayang itu. Anda boleh tengok satu kawasan penuh dengan sampah yang memang sangat-sangat busuk sampai saya nak lalu, truk saya pun tak lalu kat situ. Anda boleh lalu dekat kawasan-kawasan kampung mana-mana dekat Selangor ini, anda boleh lihat sampah begitu merata-rata. Tong ada, dia tak buang dekat tong, dia buat dekat tempat-tempat tepi-tepi tu. Walaupun dah tulis dah, dilarang membuang sampah, denda whatever, dia buang dekat situ. Sekarang ini, saya cakap terus terang, sebagai warga Selangor, saya rasa macam terpukul bila saya mendengar kerajaan negeri Kelantan telah bertindak untuk mendidik rakyat Kelantan untuk membuang sampah mengikut masanya, mengikut timing dan sebagainya kan. Benda itu satu inisiatif yang sangat-sangat bagus. Sebab at least kerajaan Kelantan menjejari masalah. Dia sedar masalah sampah ini, sedar masalah tentang kesedaran sivik mungkin bagi sesetengah penduduknya memang mungkin kurang dan sebagainya. Dan tak apa, aku didik educate dalam masalah orang kata-katalah. Kan? Tapi macam kerajaan di Selangor sebagai contohnya pun mana ada education pasal buang sampah? Tak ada. Yang kita ada, okay fine, kita nak cuba asingkan kertas, kaca, nak asingkan whatever. Tapi in the end of the day macam berbau juga. Sampah tetap merata menggunung ke tepi-tepi tu.
Ini Selangor tau. Negeri maju yang sepatutnya ada pemikiran yang konon-kononnya first class punya pemikiran. Tapi sampah tetap teruk juga. Orang tetap lambat je. Dan dah pula minta maaf ya dekat kawasan-kawasan yang memang kawasan tinggi. Contohnya PPR ke, kan, rumah-rumah flat ke apa-apa ke. Kadang sampah kat situ teruk. Dan kita tak boleh salahkan penduduk 100% sebab kadang-kadang yelah kita pun tahu. Diorang ni kadang-kadang buang sampah ikut dan sebagainya. Sebab itulah macam kata Zazman, tong sampah sentiasa penuh sebab diorang buang sampah tak ikut timing. Kan? Betul. Dan sampah diorang bukan sikit-sikit pun, sampah diorang banyak-banyak. Sampah pampers tu banyak dah. Anak aku yang pampers satu hari dah berapa banyak. Ada masalahnya kalau jual 5 kilo aku kaya bang masalahnya. Tapi itu dia hakikat sekarang ini. You namai isu Kelantan kotor. Oh ini ke Islam. Tak. Ini bukan masalah Islam tak Islam bang. Masalah sekarang ini ialah yang berlakunya kadang-kadang setengah manusia ini mungkin mereka tidak ada pengurusan sampah, pengurusan masa yang cantik dan ini yang kita educate. So bila Kelantan dah memulakan inisiatif untuk mengajar rakyatnya, saya tidak terkejut anda kata kalau orang Kelantan benar-benar adhere dengan apa yang diajarkan, mereka akan jadi lebih berdisiplin. Negeri Kelantan akan jadi jauh lebih bersih berbanding dengan Selangor yang konon-konon maju ni, yang konon-konon power ni. Padahal Selangor ini saya cakap terus terang busuk juga. Tikus melambat juga keluar tu masalahnya. Rumah aku baru masuk tikus, tak mana tikus sesat, padahal rumah aku bersih je. Nampak tak kat situ? Ini saya jawab satu. Dekat hari Syafiqi, Kelantan duit tak ada sebab bila ada duit beli Mercedes. Tuan-tuan, Mercedes ini dibeli sebelum Kelantan dapat duit itu. 400 juta tu diberikan pada tahun 2019. Mercedes itu dibeli pada tahun 2018. Having said that, saya pun tak setuju juga bila Kelantan beli Mercedes walaupun mungkin dia adalah alasannya. Nazman ingin jawab soalan ni kan, kenapa beli Mercedes kan, whatever. Tapi sekadar nak beritahu, Kelantan beli benda itu sebelum mereka dapat duit. Faham? Bukannya mereka beli selepas mereka dapat duit. Itu kau kena tahu. So, saya cakap terus lah, anak papa, boleh tak you buat homework sikit? Sebelum nak hentam tu, tolong buat kerja rumah sikit. Tolong ambil data tu betul-betul sikit. Sebab kalau aku sekolahkan korang, kau malu. Bila kau malu, kau koyak. Bila kau koyak, kau report live aku. Tu masalahnya. Tak kerti-kerti bahasa. Nazman cuba jawab sikit pasal Mercedes tu. Kenapa? Apa yang kecoh sangat Mercedes tu? Kenapa nak beli Mercedes? Kenapa tak nak beli Proton Saga? Sebab PMX kan pakai Proton. Gini, kawan-kawan yang duduk cakap kenapa Kelantan pakai MSD ni, kerana nak tanya juga, patutnya pakai apa sebenarnya Esko Kelantan ni? Nak suruh pakai apa? Cuba cakap Myvi ke? Ya, kancil. Kancil ke ataupun nak suruh pakai apa? Honda apa? Kadang kita Honda ketam. Kalau kita pakai Honda dia belasah juga. Kalau pakai Nissan dia belasah juga. cuma begini papa, dia zaman Tok Guru Nik Aziz dulu pun kita Kelantan dah pakai Mercedes. Bukan benda baru. Tok Guru pakai Mercedes, zaman lepas tu beberapa penggal memang Kelantan SU kita pakai Mercedes. Pernah juga kita pakai Perdana. Pernah juga kita pakai Nissan Tiana dan beberapa kereta Continental lain. Tapi berdasarkan kiraan kita, cost service dan sebagainya, maintenance dia lagi besar. Dan hayat dia lagi pendek berbanding bila pakai Mercedes, dia punya cost maintenance dan juga hayat dia lagi panjang. Jadi Kelantan kita buat tu berdasarkan orang panggil kajian-kajian dan juga pertimbangan-pertimbangan lah. Kalau kita panggil sekecil-kecil benda perkara, Tok Guru ni elon kerakyatan dia tak ambil. Elon kosmetik untuk bini dia ada tau. Kelantan ni ada elon kosmetik untuk make-up untuk bini MB. Datuk Guru tak ambil. Sekecil benda tu Tok Guru tak ambil. Benda lain lagi, contoh JKR10, kediaman rasmi Tok Guru. Tok Guru tak pernah duduk pun situ. Tak nak guna duit kerajaan. Ustaz Mat duduk situ Ustaz Mat? Ustaz Mat tak duduk juga. Dan Tok Guru ni bila dia nak baca surat khabar setiap hari, dia akan tutup lampu bilik dia akan baca surat khabar di tepi cermin. Bilik orang panggil dinding cermin, duduk tepi cermin untuk guna cahaya matahari baca surat khabar. Jadi kalau sekecil perkara tu Tok Guru jaga, tak nak guna elektrik kerajaan untuk baca surat khabar untuk diri dia, takkanlah Tok Guru ni melanggar prinsip dia dengan pakai Mercedes. Jadi dulu pun kita dah pakai Mercedes dengan perkiraan kita, sehingga zaman lepas Datuk Mat meneraju Kelantan pun sama sahaja, kita gunakan kereta yang kita kira paling optimum dari segi penggunaan dan kos dia dan juga hayat dia. Jadi tak ada isu benda tu bagi kami. Orang yang sembang kari tu mungkin dia tak puas hati apa tak tahulah. Saya pernah naik kereta arwah ayah kepada Dr. Fazli Hassan, arwah Ustaz Hassan, ketika saya masih belajar di universiti. Dia pernah hantar saya naik kereta Esko tu. Memang saya sebutkan bahawa saya setuju dengan apa yang Nazman sebutlah, bahawa Kelantan dah lama dah pakai Mercedes. Dan yang kedua, kita kena faham tugas Esko ni. Esko ni dia bukannya macam kita
Pergi kerja setengah jam, lepas tu balik rumah setengah jam. Jarak yang sama. Esko ni dia jaga satu negeri. Kalau kita kata Kelantan, hari ni mungkin Esko terpaksa turun di belah Pasir Putih. Besok terpaksa turun di belah Gua Musang. Lusa terpaksa turun di belah Bacok. Jadi jarak perjalanan tu jauh. Jadi untuk keselesaan, Esko yang nak bergerak, Menteri Besar yang nak bergerak. Dan yang kedua dari sudut keselamatan. Kita kena fikir kalau dia pakai kancil saja, minta maaf, Proton ataupun Nissan saja, berbanding dengan durability kereta tersebut untuk pergi jauh, pergi kerap, perjalanan yang kerap dan jauh ni. Jadi perlu kereta yang mempunyai kualiti. Dan seperti Papa Berry sebut tadi, kereta itu telah pun dibuat keputusan untuk ditempah sebelum masuk duit tu. Bukannya kata dapat 400 juta terus beli Mercedes. Sebab kita kena faham proses perolehan ni, nak lulus dalam mesyuarat Esko, kemudian nak angkat, nak buat purchase order, kemudian kereta tu nak sampai, dia ambil masa yang lama. Bukan macam Walan Nun sebut, ini dapat duit, besok terus order Mercedes. Ini satu fitnah yang jahat lah. Papa. Okey, saya boleh jawab secara peribadi pasal Mercedes sebab saya juga menggunakan sebuah Mercedes, okey. Taklah Mercedes baru kan, Mercedes lama lah. Tapi tetap menggunakan Mercedes sebab konsep asal Mercedes ni sama je. Semua kereta Mercedes, tak kira baru atau lama, konsep dia sama. Iaitu memang Mercedes ini merupakan sebuah kenderaan yang memang dibina untuk satu keselesaan. Dia bukan macam BMW untuk sport, okey. Satu Mercedes untuk keselesaan. Dan keduanya, durability Mercedes adalah lebih kuat. Okey, untuk comparison, sekiranya kalau kita menjaga Mercedes dengan baik, dengan kos penyelenggaraan dan sebagainya, gedebak-gedebuk whatever, dia boleh bertahan penggunaannya sehingga 12 ke 15 tahun untuk sebuah model Mercedes. Dengan penjagaan yang betul. Model yang saya pakai ni dah lebih 22 tahun. Jadi dengan penjagaan yang betul, memang dia sangat-sangat tahan dan sebagainya. Dan yang keduanya, anda kena faham, untuk pembelian sebuah kenderaan yang rasmi untuk kerajaan, memanglah pembelian harga kereta tersebut mungkin agak mahal, tetapi dia punya maintenance untuk beberapa tahun yang pertama adalah percuma. Itu anda kena faham. Jadi bila maintenance untuk beberapa tahun adalah percuma, jadi di situ kita jimat banyak kos. Dan kemudian anda kena ingat satu perkara, this is a very important thing lah yang anda kena tahu. Penyelenggaraan untuk sebuah Mercedes sebenarnya berbanding dengan kereta-kereta Continental lain, we are talking about Continental. Sebab kalau kereta Jepun, saya akan contoh terang, kalaulah dengan nak pergi jarak macam Kelantan ni, Pasir Putih nak pergi situ, nak pergi sini, whatever, keluar ke KL semua, saya cakap terus terang, 3 tahun pakai, dah syah cabut. Mercedes tak, dia boleh maintain. Kos penjagaan sebuah Mercedes selepas tamat tempoh percuma servis adalah jauh lebih murah berbanding dengan BMW, sangat-sangat lebih murah berbanding dengan Volvo, dan boleh kita katakan hampir setara dengan Volkswagen. Sebenarnya, apatah lagi parts Mercedes ini adalah antara yang paling mudah untuk didapati dekat negara ini secara terus tanpa melalui OEM ataupun tanpa melalui potong-potong ke ataupun kena order luar pakai Shopee ke, tak ada. Unless kalau model yang pakai tu dah terlalu lama, dah tak ada stock, and you kena order Shopee lah, pergi luar negara dan sebagainya. Tapi sebagai seorang yang menggunakan Mercedes, saya boleh bagi testament dekat sini bahawa kerana itulah banyak dignitaries di seluruh dunia, kerajaan apa pun, contohnya mereka Amerika Syarikat, mereka memang menggunakan Mercedes sebagai kenderaan rasmi untuk pimpinan-pimpinan mereka, bukan kerana nak tunjuk lagak, bukan nak kena tunjuk power, tetapi sebab Mercedes adalah sebuah kenderaan yang memang bersesuaian untuk tujuan tersebut. Itu you kena faham. Jadi saya sebenarnya bukanlah macam nak kata basically-nya tak setuju sangat ke apa-apa ke dengan tindakan kerajaan Kelantan tu. Sebab dari segi image-nya, memang nampaklah Kelantan ni benda tengah tak perform nak beli Mercedes. Tetapi andai kata kalau kita take from all sides of the story, then pembelian Mercedes sebenarnya make sense lah sebenarnya kan. Cuma itulah, mungkin pihak kerajaan Kelantan sedikit teguran. Mungkin pihak kerajaan Kelantan kena banyak dan kena tepat cepat untuk buat penerangan pasal video, pasal isu-isu berbangkit. Dan kalau boleh buat penerangan tu simple. Jangan terlampau teknikal sangat, jangan terlampau ni. Sebab anak papa ni, saya cakap terus terang, dia orang ni tak gerti dengan fakta. Tadi Nazman daripada awal cerita pasal air lah, pasal kewangan negeri lah, pasal JLC whatever. Saya cakap terus terang, Nazman punya fakta, ya Allah, Tuan Kuih Karim, marvelous. Masuk kod senyum.
Tapi masalah anak papa tak nak dengar benda-benda berfakta. Anak papa suka dengar benda-benda yang cerita. Apa tu lelucon, cerita-ceriti. Kan dia punya papa dia orang suka bercerita, suka bergurau kan. Nah, jadi kalau fakta-fakta ni yang berat-berat dengan cerita dia tak faham. Video saya cerita pasal fakta, video viral cerita pasal fakta, dia orang tak dengar. Dia orang tak nak tonton, dia kata kita tak ada, kita tak cerita pasal Jana Wibawa, kita tak cerita pasal Sakau. Aku cerita ambil laporan MIDF tak nak dengar. Wabi Bara cerita ambil laporan DOSM tak nak dengar. Diorang ni tak nak dengar fakta, tak nak dengar fakta atau apa. Dan lagi cantik lah kan Nazman. Lepas ini kalau Kerajaan Kelantan nak buat penerangan pasal isu-isu panas ni, lukislah. Senang lukis je. Diorang tak faham lah kau cakap-cakap masalahnya. Tu kisah dia. Baik. So Nazman, kita sebenarnya dah lajak masa ni, tapi kita akan cuba tangkap Nazman sampai pukul 1 pagi lah, lagi 10 minit insyaAllah. Baik. Jadi kita tahu kita nak masuk ke pilihan raya negeri. Okey. Dan kita tahu Alhamdulillah pembagian kerusi dekat Kelantan memang boleh katakan sangat selesai, berjalan dengan harmoni sebagainya. Dan of course kita harapkan faktor Anwar Musa juga membantu Kelantan selain daripada kekuatan PAS dekat Kelantan sendiri insyaAllah. Baik. Jadi kita nak bincang soalan yang sangat-sangat penting. Saya dengan Nurul memang tahu benda ni. Jadi apakah prediction daripada kepimpinan Perikatan Nasional di Kelantan sendiri kan berkenaan dengan peluang Perikatan Nasional untuk sama ada nak sapu habis ke ataupun mungkin nak melebarkan kemenangan ke di dun-dun dekat Kelantan ini, dan orang kata apakah mungkin cabaran-cabaran yang menanti you all ketika pilihan raya negeri yang bakal datang ni. Boleh tak Nazman boleh summarizkan? Baik, secara asasnya kita di Kelantan, Datuk Nik Ahmad dah sebut kita yakin 45-0 dalam PRN nanti. Nice. Ini berdasarkan keputusan PRU bulan 11 tempoh hari di undi PAS dan juga Perikatan Nasional di semua don-don dalam parlimen tu kita menang semualah. Cuma ada satu don yang orang panggil buat modal untuk puak-puak UMNO PH ni untuk rasa ada peluang lah, dia rasa seronok-seronok sikit, iaitu di Dun Kota Lama. Di Dun Kota Lama ni sebab undi Cina ni tinggilah kepada PH. Jadi masing-masing bunyinya UMNO nak kerusi Kota Lama, DAP pun nak, di PKR pun nak, Amanah pun nak. Jadi sebab situ je yang rasa yang boleh buat gula-gula lah Rol, boleh. Ya. Tapi Bagilah buat rasa-rasa. Bagilah chance sikit, janganlah sampai dia orang pupus. Sebab dia Cina Kelantan ni bijak. Cina Kelantan ni memanglah kalau kerajaan pusat memang dia orang ni dengan orang panggil hati terbuka nak bagi peluang pada Anwar Ibrahim menjadi PM. Jadi dia undi PH untuk nasional. Itu hasrat dan juga orang panggil pilihan mereka yang kami tak kata apa sebab itu pilihan masing-masing. Cina di Kelantan. Tapi dia orang ni cerdik. Untuk undi DUN, dia orang akan undi PAS ataupun Perikatan Nasional. Sebab apa faedahnya dia orang undi pembangkang? Satu don tu je menang pembangkang, sedangkan 44 lagi menang PAS. Jadi tak ada faedah. Jadi menang satu pun tak boleh buat apa, baik dia undi orang kerajaan. Nak dapat apa-apa bantuan, sumbangan, kerjasama dengan kerajaan tu mudah sebab adun dia adalah adun parti kerajaan. Jadi puak-puak UMNO PH ni duduk syok sendirilah, duduk rasa Kota Lama ni Cina nak bagi kat dia. Jadi saya rasa benda tu just mimpi saja. Jadi Dun Kota Lama ni jangkaannya siapa calonnya Nazman? Wan Mahusin ke, Jeming ke, Datuk Usam ke? Syamgas ke? Syamgas ke? Kalau ikut ikut senarai tu ada 15 nama yang nak situ tu. Jadi lantak dia orang lah. Tapi nak tanya juga ni soalan panas ni pada Nazman ni kan. Saya dah lama tak jumpa dengan sahabat kita seorang ni iaitu Cik tercabar dengan pilihan parti lawan lah. Jadi itu pilihan dia sendirilah. Tapi dia ada selalu jumpa di mana-mana pun turun jumpa orang. Cuma kita tak ada kena macam nak slow talk balik dengan dia, pujuk dia bear apa tu, lupa lah benda dia bear balik ketubik balik lah, macam ada tak? Yalah, parti Islam kita ni terbuka untuk siapa-siapa pun kembali. Jadi kita harap, saya antara seorang yang saya hormat lah semasa dalam PAS, dia pun dulu SU Perhubungan Negeri. Jadi tempat rujukan untuk kita minta nasihat dan sebagainya. Jadi kita berharap supaya satu hari mungkin dia boleh berfikir dengan baik, dengan rasional semula dan kembali kepada PAS lah. Harapannya kita begitulah. Itu harapan.
Betul, insyaAllah. Apa ni YB Viral, kita menantikan soalan daripada YB Viral juga ni. Ataupun ulasan viral ke insyaAllah? Ulasan boleh. Ya. Okey, Nazman punya fakta, saya rasa memang baguslah, banyak benda yang bagus pasal Nazman punya fakta. Dan saya cuma, pesanan saya pada saudara Nazman, Kelantan ni digunakan sebagai a boogeyman untuk menakut-nakutkan orang mengenai Selangor dan sebagainya lah. That's why saya kata, seperti apa kata Papa Berry tadi, you all kena ada buat usaha lebih untuk menerangkan isu-isu ini, sama ada dalam bentuk spesifik, something spesifik, sama ada infografik apa yang senang accessible kepada semua mereka yang berkempen. So mereka kata nak jadi macam Kelantan, so people can say okay, this is what happened dekat Kelantan, for example, sebagai contoh. Sebab kita nampak usaha yang digunakan sekarang ialah to create a boogeyman. Kelantan is a perfect boogeyman untuk menakut-nakutkan orang. Daripada segi race and religion tu, yang kita kata race and religion, royalty ni sebenarnya digunakan kebanyakannya oleh daripada pihak PHBN. Dia sebenarnya reverse psychology je lah. Dia kata ni akan jadi, ini apa akan jadi kalau mesti kata PN took over Selangor lah. It's a reverse psychology kan, orang kata kan. Maksud saya tu macam dia menakut-nakutkan penyokong mereka, sebab if all fail, kalau mereka gagal daripada segi ekonomi, daripada segi pentadbiran, daripada segi apa, dia orang nak retain voter base dia orang akan kata kalau kau tak keluar mengundi dan kau biar PN menang, inilah apa yang akan terjadi kat Kelantan ni lah. Okey, apa yang saya nak cerita, kongsikan. Saya rasa saya jarang kongsikan benda ni. Tapi sebelum PRU15, ada satu obsession saya dekat TikTok. Saya suka sangat tengok Cina Kelantan dan India Kelantan daripada dia punya TikTok bila dia orang bercakap. Saya kata okay, this is a very good thing, dengar nampak macam satu hati satu jiwa. Jadi beberapa bulan yang lepas, ketika bulan puasa lah, Ramadan, ada satu kawan daripada Bersatu call saya, dia kata dah tengok belum kenyataan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim masa dia berjumpa dengan penjawat awam. Dia kata dia bawa balik daripada Cambodia. Dia dah bagi beberapa benda yang salah fakta. Dia kata di Cambodia tu umat Islam ada 10%, tapi mereka layan betul-betul bagus. Dia sebenarnya seolah-olah cuba mahu memalukan PAS daripada statement dia, saya tengok lah. Tapi bila saya baca statement tu kali pertama, saya kata this is not true. Cambodia bukan ada 10% umat Islam. Dan kebanyakan umat Islam telah terkorban pada tahun 1970 lebih, masa ada Khmer Rouge punya massacre kan. Tetapi kalau tengok demografi Cambodia, umat Islam dia dengan Muslim dan non-Muslim adalah reverse Muslim dan non-Muslim di Kelantan. Kan? Di Kelantan, Muslim sangat sikit, Muslim sangat mengerti. Sepatutnya, dia patut buat perbandingan sama lah seperti kat Kelantan. Bagaimana masyarakat di sana hidup aman damai antara non-Muslim dan Muslim. Bagaimana kita boleh nampak kebanyakannya very happy kan. Yang non-Muslim kita nampak konten-konten Cina Kelantan, Indian Kelantan, semua sekali sangat menunjukkan bagaimana orang ada hidup harmony. In fact, saya rasa assimilation ni mungkin a bad word lah kalau kita cakap, tapi cara mereka adapt dalam satu keharmonian masyarakat itu sangat-sangat lain. Kelantan Terengganu ni sangat-sangat lain saya tengok. Kan? So this is actually a good example, a good role model untuk bagaimana mereka yang even majoritinya 90% lebih tu adalah Muslim dan paling sikit non-Muslim tu, dia boleh hidup dalam suasana harmoni lah. So ada tanggungjawab kepada PAS Kelantan ni, orang-orang pemuda-pemuda orang macam Nazman and all that, which I think is a future leaders kan untuk PAS ni, untuk rasanya step up dan juga tunjukkan kepada orang ramai apa yang PAS mampu lakukan, and then all these boogeyman taktik tidak boleh jadi, tak boleh digunakan, tak boleh pakai lagi untuk menakut-nakutkan orang. I think this side of Kelantan punya PAS ataupun PN memang patut digunakan orang-orang memang patut digunakan. Dan ini saya rasa boleh mengurangkan ketakutan orang. Dia kata, actually, PN is not a bad choice after all. Sebab kita kata, only reason kenapa mereka akan tak keluar mengundi. Masa kita pernah kata, the last one, masa dekat PAS punya live TikTok, saya kata, because walaupun dia dah ada macam, apa kita panggil ni,
orang macam yang dah abuse dalam relationship tapi tak berani keluar sebab dia orang ingat tak ada orang yang better option. So actually you all boleh tunjuk that you actually are quite a good apa orang kata tu option kepada current kerajaan sekarang. I think that's what you all have to do lah. Dan saya rasa cara penerangan komunikasi yang betul-betul up to date. So cuma saya nak minta kalau boleh PAS ni cuba berhenti memikirkan cara-cara untuk penerangan tu kena adapt sedikit untuk mereka yang bukan non-PAS punya followers lebih kepada general public supaya diorang lebih senang dan diorang boleh faham dan lebih digest itu saya rasa itu yang you all kena buat lah, because you have a good thing lah, itu yang saya rasa. Dan kita tahu pun ramai dalam PAS pun profesional kan. So itu yang saya boleh cakap lah. Dan saya ucapkan tahniah lah because you actually answered all the question pasal air, pasal everything, and a lot of things saya pun tak tahu ini dan saya tahu. Kan? Itu sebab apa ni yang saya tahu. Jadi thank you so much. It's a very good explanation pada saya. Tahniah, well done Nazman. Terima kasih Wabarrel. Okey, kadang untuk maklumat Wabarrel, majoriti soalan yang saya tanya dan Nurul tanya pada Nazman, saya lah, majoriti soalan yang saya tanya pada Nazman adalah soalan impromptu, soalan yang memang tidak dirancang sama sekali. Ini dah ketua serang. Dan Nazman, Alhamdulillah, he handle himself well dan saya yakin Nazman merupakan future untuk politik negara ini insyaAllah. Kau jangan giling Man, kau jangan gada-gada. Okey. Dan mungkin kita kena sebut Nazman ni merupakan bekas kepada bekas di unit penerangan kerajaan negeri Kelantan sebelum ni. Jadi memang layaklah dia walaupun tidak berkhidmat dari sana tapi banyak maklumat dalam kepala dia lah. Dan dalam masa yang sama Nazman juga merupakan pengerusi NGO Pertahan Kelantan dan juga dia juga banyak menyumbang sebagai researcher di Darul Naim Research Center. Jadi alhamdulillah kita dapat Nazman pada malam ni untuk memberikan banyak input-input kepada kita. Dan mungkin last Papa Berry, kita minta Saudara Nazman untuk bagi summary sebab dia tag saya tadi, dia kata bateri dia tinggal 2% je lagi. Jadi sebagai conclusionnya Saudara Nazman. Baik, terima kasih kepada Papa Berry, Nur Islam bagi peluang pada malam ni untuk kami share cerita Kelantan. Terima kasih juga kepada Abang Wabi Viral lah. Apa yang Abang Wabi Viral sebut tu 100% tepat. Sebab kami di Kelantan, apa yang berlaku di Kelantan ni kami tak ada masalah, tak ada isu pun. Yang jadi takut, jadi risau, jadi serabut ialah orang-orang PAS yang berada di luar Kelantan. Sebab dengan serangan-serangan yang berlaku tu, dia orang tu tak ada jawapan yang konkret yang dia orang boleh bagi tahu pada kawan-kawan dalam grup masing-masing. Itu kelemahan kami di Kelantan untuk supply maklumat pada mereka lah. Cuma rakyat Kelantan yang duduk di Kelantan tak ada isu. Macam sebelum ni, PRU bulan 11 tempoh hari, saya ambil satu contoh lah, serangan tu bertali arus daripada kawan-kawan Syamgas, Jeming, semua kawan-kawan saya, Datuk Usam. Wan Mahusin sendiri buat live tu tiap-tiap malam. Kalau tengok pada live dia tiap malam tu, kita boleh kata PRU baru ni, Kelantan tu, kita memang kalah lah parlimen-parlimen. Kita sangka begitu dengan teruknya serangan. Dan isu air yang dimainkan sebelum PRU bulan 11 tempoh hari, lagi teruk dengan kebakaran di Barrack 12, bomba tak sempat selamat, kononnya tak ada air. Macam-macam serangan tu, rakyat marah tu skala dia lebih besar daripada yang berlaku sehari dua ni. Tapi dengan semua yang berlaku tu, pada akhirnya orang Kelantan ni, serangan politik ni dia macam garam, Nurul, Papa. Garam ni kalau sikit perlu untuk rasa masakan tu sedap. Tapi kalau kau bubuh banyak sangat garam, last kali makanan tu boleh makan. Jadi apa yang Mahusin buat ke, Syamgas buat, Jeming ke, siapa saja musuh yang buat pada waktu dengan serangan bertali arus pada kerajaan negeri, akhirnya orang jadi muak, orang jadi tolak 100%. 2 malam terakhir sebelum PRU di Kelantan ni semua jalan jam, di Tanah Merah, di Pasir Mas, Tumpat, Perangan Cepa, Kota Baru tak bergerak kereta, motor semua bawa bendera PAS, pikul bendera PAS. Itu yang berlaku 2 hari sebelum pada PRU dan kesan dia alhasilnya pada hari pembuangan undi kita menang semua 14-0 lah. Itu yang berlaku. Jadi peringatanlah kepada musuh-musuh Kelantan, kena ada juga hak dah sebab benda itu dah terbukti dah, orang tak nak garam banyak sangat. Ya. Jadi begitulah, terima kasih sekali lagi sudi ajak malam ni untuk live. Okey, terima kasih Saudara Nazman, dan insyaAllah kita akan terus mempromosikan Kelantan bukan sekadar sebagai satu contoh negeri yang mempunyai urus takbir yang baik, tetapi juga merupakan contoh negeri yang benar-benar mengamalkan perpaduan antara kaum yang terbaik yang patut dijadikan contoh
tanpa kaum-kaum yang majoriti mencabar kaum majoriti dan tanpa kaum majoriti menindas yang minoriti. Orang Kelantan baik apa juga kaum. Kelantan bukan sekadar ada Cina menindas Melayu tapi ada juga orang-orang Siam, ada juga orang asli. Mereka semua hidup aman damai, tak ada masalah. Boleh minum teh sama, boleh minum kopi sama. Semua kecek belakang, teh belakang. Tak ada orang Cina nak kecek Cina, tak ada orang India nak cakap nak cakap Tamil. Diorang semua cakap Kelantan. So kalau anda betul-betul nak lihat manifestasi perpaduan di Malaysia ini, Kelantan dan insya-Allah Terengganu adalah tempatnya. Saya cakap terus terang, bukan dekat Selangor Kuala Lumpur. Anda boleh lihat kat situ. Saya sebagai anak Selangor, saya rasa jealous dengan Kelantan kerana itulah sebenarnya tuan-tuan sekalian. Ya, Kelantan ada banyak kekurangan. Kelantan ada banyak kelemahan. Kelantan bukanlah satu negeri yang maksum, tidak. Pimpinan Kelantan tidak maksum. Tetapi dengan segala kekurangan, dengan segala penindasan, dengan segala tekanan yang telah diberikan, mereka bertahan sampai ke hari ini bukan kerana ketaksuban yang mereka tanamkan dalam diri rakyat Kelantan, tetapi rakyat Kelantan ini tidak bodoh. Orang Kelantan selalu cakap, orang di luar Kelantan selalu cakap, Kelantan ialah sekolah politik. Ini semua cakap. So di mana orang Kelantan ini sangat-sangat bijak, sangat-sangat berintelek dan mereka ini, kalaulah mereka yang berintelek dan bijak ini kan, banyak PTD orang Kelantan, banyak orang kaya-kaya yang berniaga-berniaga orang Kelantan, banyak pegawai-pegawai besar orang Kelantan, CEO banyak orang Kelantan, yang buka cokit dulu orang Kelantan. Orang bijak-bijak ini, kalau mereka betul-betul mengekalkan PAS sampai 30 tahun lebih, maknanya betul lah tu. Maknanya PAS telah melakukan sesuatu betul. Betul tak? Jadi bukan kerana mereka ini tak tuk guru, kerana mereka ini minum air kaki Tuan Guru jadi, tidak, tak berlaku sama sekali ya. Mereka orang bijak, mereka orang pandai, jika tidak, mana mungkin mereka antara orang-orang terkaya dekat Malaysia ini tuan-tuan sekalian. Baik, terima kasih kepada Saudara Nazman Cik Ibrahim atas orang kata apa satu malam lagi bas, walaupun saya tahu malam ni Nazman ada ditimpa sedikit orang kata apa situasi. Kita mengucapkan takziah, semoga orang kata apa segala benda dipermudahkan insya-Allah, dan tahniah kerana telah berjaya menjawab soalan dengan begitu berfakta, dan tidak ada klok-klek, tidak ada minta nombor telefon, tidak ada cucuk langit. You handle yourself well, dan saya cakap terus terang dan saya pegang kata-kata saya ini, saya berharap Nazman menjadi antara pimpinan muda PAS yang menyelah di peringkat bukan sekadar negeri tapi di peringkat pusat. We need more people like you, cakap terus terang, untuk menjadikan Perikatan Nasional umumnya dan PAS khususnya sebagai satu wadah baru yang terbaik untuk politik negara ini pada masa akan datang. Orang macam Nazman, macam Nurul Islam, insya-Allah orang-orang muda yang bakal ke depan ini kan. Dan kita sebutlah beberapa nama macam Ustaz Lee Syahari kan, macam Ustaz Afnan, macam Syahir sebagai contohnya. So kita harapkan anda semua ini ke depan, tolong jangan duduk belakang tabir lagi dah. Tolong jangan menyorok dah. Tolong ke depan. Sebab ini masa anda, bukan masa saya. Saya tidak akan menjadi calon adun, saya tidak akan menjadi calon MP. YB Viral pun sama, masa kami dah berakhir, kami di sini. Anda yang patut menjadi beacon kepada politik tanah air selepas ini. Cabaran saya kepada Nazman dan juga Nurul Islam at least dia pernah jadi calon MP dah. Kan? Cabaran kami kepada anda berdua, tolong bawa suara anak muda dalam parti Perikatan Nasional umumnya dan juga PAS secara khususnya. Pastikan kita membina sebuah negara yang jauh lebih baik. Pastikan anda menjadi wakil anak muda yang jauh lebih berkualiti berbanding dengan Rafizi Ramli, Adam Adli, berbanding dengan Lokman Nur Adam dan ramai lagi mereka yang berada di belakang sana lah insya-Allah. Okay? Jadi apa-apa pun insya-Allah tuan-tuan sekalian, terima kasih kerana menonton TikTok live kita pada malam ini. Terima kasih YB Viral kerana bersama-sama kita insya-Allah. Ke YB Viral ada apa-apa kata-kata terakhir sebelum saya close, sebelum sebagai Nurul Islam? Dua benda. Satu, kau jangan kata aku tak nak masuk politik. Aku nak gantikan Rafizi ni. Macam kita bincang semalam Macam kita semalam. Sekejap. Lepas tu yang kedua, aku bukan je suka rela. Kau paksa aku duduk kat sini. 2 jam aku dah duduk kat sini terpaksa menunggu ni. Dah nak tidur dah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi benarkan sudi berikan saya menempel, ruang untuk menempel malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Alright. YB Viral insya-Allah memang kalau dia ganti Rafizi Menteri Ekonomi sedap bang. Serius sedap. Aku ganti YB Viral cukup lah Menteri Komunikasi kan. Kerja aku communicate je. Alright. So Nurul Islam, kata-kata terakhir dan anda boleh terus wrap live kita malam ni insya-Allah. Baik, last saya suka saya nak minta semua pendengar pada hari ini kita sampaikan kepada kawan-kawan kita di luar sana, jadikan pilihan raya negeri akan datang sebagai referendum rakyat untuk kita beri wake up call. Seperti kata Cik Gubat, beri wake up call kepada kerajaan yang ada pada hari ini supaya dia sedar diri. Itu je yang penting. Dan yang kedua, terakhir sebelum kita tutup,
InsyaAllah minggu depan kita ada slot bersama seorang lagi pimpinan anak muda daripada parti lain. Yes. Ini daripada parti lain, bukan PAS. Untuk kita bincangkan tentang soal hala tuju parti dia. Siapa dia, saudara Papa Berry? Nak beritahu ke? Bagi tahu. Nak beritahu ke? Okey, insyaAllah tuan-tuan sekalian, minggu depan kita akan bersama dengan orang yang tengah popular gila pada ketika ini, yang sedang mendapat kecaman daripada rakan-rakan sekutu partinya pada ketika ini, iaitu saudara Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, iaitu Presiden Parti Muda. Minggu depan insyaAllah, kalau tak ada haram melintang, kita akan bersama beliau. Okey, untuk live ini rakamannya akan disiarkan dekat YouTube saya, Papa Berry Studios, dan saya akan menyiarkan juga keratan-keratannya insyaAllah dengan izin Allah dekat TikTok saya juga dan juga TikTok Nurul Islam dan sebagainya lah. Jadi kalau anda mungkin terlepas penjelasan Nazman yang berfakta gila-gila tadi itu kan, insyaAllah anda boleh tonton kembali live ini dalam bentuk rakaman insyaAllah. Baik, Nurul boleh wrap insyaAllah. Baik, alright. Terima kasih semua. Terima kasih Papa Berry. Terima kasih saudara Nazman. Dan terima kasih YB Viral. Dan paling penting, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar kita pada malam ini. Teruskan bersama rancangan kita, podcast kita, Cerita Seminggu, minggu depan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.